Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Ya, hari ini Terence dan juga saya, kami akan bersama anda 2 jam seperti biasa hari ini 8 hingga 10 pagi. Tentunya untuk perkongsian yang menarik di siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini macam biasa sebenarnya kalau anda tak sempat nak tonton kami di TV, boleh ke telefon pintar anda, muat turun aplikasi RTM Click. Kalau tak boleh juga boleh ke TikTok, ke YouTube, ke Facebook, Instagram, semua kami ada bawakan live untuk anda untuk ikuti semua perbincangan dan juga topik-topik yang kita bawakan hari ini. Dan banyak sebenarnya pengisian untuk kita bawakan. Kita mulakan terus dengan seperti biasa membawakan paparan berita mutakhir yang telah pun dibawakan oleh siaran-siaran berita utama. Kita mulakan dengan berita berkaitan dengan peluang kesaksamaan ekonomi yang dibawa menerusi ekonomi madani, di mana inisiatif dibawa kerangka ekonomi madani akan meningkatkan lagi keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Pengerusi Eksekutif Suruhanjaya Security Malaysia, Datuk Seri Dr. Awang Adik Husin berkata, naratif baru itu akan menarik aliran pelaburan asing yang lebih besar dalam pasaran modal domestik. Beliau berucap pada Simposium Perancangan Kewangan tahunan FPAM 2023 di Petaling Jaya. Ya, katanya firma perancangan kewangan turut disaran memupuk bakat berkualiti untuk masa hadapan bagi menyokong perubahan keperluan pelabur dan juga memastikan pertumbuhan perniagaan yang juga mampan. Sama-sama kita akan nikmati ekonomi madani ini sebab ini baru saja dikuatkuasakan. Makan masa sebenarnya itu kita melihat perubahan ekonomi apabila ada dasar-dasar baru yang diperkenalkan. Namun sehingga kini kita boleh dengan yakin berkata bahawa 7.1 bilion ringgit jumlah pelaburan yang agak besar telah pun berjaya dibawa masuk ke dalam negara semenjak kerajaan baru ditubuhkan. Jadi ini merupakan satu pencapaian yang besar. Namun dalam pada itu kita menantikan berbagai kerangka lain untuk mengisi apa yang telah pun ditetapkan oleh ekonomi madani. Sebagai contoh, kita akan ada satu blueprint baru untuk merancang pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan pembangunan pembuatan dan manufacturing. Jadi ini semuanya akan kita sebenarnya bawakan kepada anda melalui siaran di RTM dan sudah pasti pelengkap utamanya adalah bajet 2024 yang kami bawakan nanti. Selain daripada itu, kita nak kongsi kepada anda berkenaan harga petrol dan juga diesel yang tidak berubah hingga 30 Ogos. Kenapa kamu pakai? Sebab kalau naik, kos semua naiklah. Jadi harga petrol dan diesel tidak berubah sehingga 30 hari bulan Ogos 2023. Okey, harganya untuk RON 97 akan kekal RM3.37 seliter. Ni Terence pakai kot. Saya pakai. Rahsia. Okey, untuk RON 95 RM2.05 seliter. Itulah. Itu okey, ini kebanyakannya pakai inilah RON 95 dan juga diesel RM2.15 seliter. Berkuat kuasa sejak 12.30 malam semalam hingga Rabu depan 30 Ogos 2023. Ya, baik, kita terus ke Turki di mana kebakaran hutan telah pun berlaku dan menimbulkan satu keadaan keresahan di kalangan rakyat Turki. Anggota bomba pada Rabu bertungkus lumus memadam kebakaran hutan di wilayah Kerakal ketika api sedang marak akibat suhu tinggi dan angin yang kencang. Video yang dirakam pada Selasa menunjukkan orang ramai menyaksikan helikopter menyimbah air bagi proses mengawal dan memadam kebakaran. Okey, dikatakan helikopter dan kenderaan darat beroperasi sepanjang malam dan lebih 1,200 orang dari 9 kampung telah dipindahkan dengan 48 orang memerlukan rawatan perubatan. Sejak kebelakangan ni ada banyak sebenarnya berita-berita tentang kebakaran yang berlaku kan. Sebelum ni di Hawaii teruk juga berlaku kebakaran disebabkan suhu yang begitu panas, angin yang agak kuat. Jadi apabila suhu panas ada kebakaran yang kecil, angin yang kuat itu akan menolak api itu ke kawasan lain. Jadi itulah antara salah satu punca sebenarnya kenapa api itu merebak dengan cepat di kawasan yang lebih luas seperti yang berlaku di Hawaii dan sekarang ini yang terkini adalah di Turki. Jadi semuanya juga ada berkaitan dengan fenomena cuaca yang melampau dan suhu yang melampau ditambah dengan angin yang kuat. Dua fenomena yang mungkin jarang berlaku di pelbagai tempat pada masa yang sama. Kita lihat rentetannya bukan saja Maui tapi kini di Turki, di pelbagai benua
kalau tidak silap saya di Kanada juga ada berlaku perkara yang sama. Jadi ini menunjukkan bahawa kita sebenarnya perlu terus berwaspada dengan keadaan cuaca yang semakin berubah ini dan penambahbaikan perlu dilakukan pada proses-proses manusia untuk membantu mengurangkan suhu di muka bumi ini. Betul. Okey, daripada itu kita kembali ke dalam negara kita. Sekarang kita kan kat bulan Ogos, jadi kita nak semarakkan lagi sambutan Bulan Merdeka. Cumanya kita nak kongsi pada anda di sini, sewaktu sambutan Ambang Merdeka nanti, operasi 10 stesen rel dilanjutkan. 50 bas perantara percuma disediakan. Ini sebenarnya dengan sambutan Ambang Kemerdekaan. Inisiatif itu ditawarkan bagi memudahkan orang ramai menghadiri sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya. Sebab ingat tak tahun lepas dekat mana ni Dataran Merdeka, ramai berpusu-pusu kan, sampai stesen semua penuh habis. Jadi kita bawa ke Putrajaya kali ini, kawasannya lebih lapang, lebih luas, perkhidmatan awam juga disediakan lebih banyak supaya memudahkan kita semua untuk menyemarakkan lagi semangat patriotisme. Ini malam Ambang Merdeka, jadi satu lagi sambutan yang luar biasa, yang besar menantikan anda. Sudah pasti ramai artis pujaan anda akan bersama-sama untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan negara dan pastikan anda bawa bersama Jalur Gemilang dan kibarkannya dengan megah dan bangga kerana ini adalah tarikh keramat kita sebagai warga negara. Ya, 66 tahun bebas daripada penjajahan ataupun penaklukan penjajah dan sebagainya. Jadi kita perlu menghargai kedaulatan dan juga keharmonian kita sudah rasakan selama ini. Kita nak berehat seketika. Terence juga penonton, kita kembali selepas ini. Ada banyak topik menarik yang akan dibawakan. Jangan ke mana. Zahirkan rasa cinta kepada negara sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Gelorakan semangat patriotik dengan kibaran bendera, lambang kemegahan negara. Hormati Jalur Gemilang dengan cara pengibaran yang betul. Ayo, kibarkan Jalur Gemilang. Orang ramai dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Dijemput hadir untuk bersama-sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada 31 Ogos ini jam 7 pagi di Dataran Putrajaya. Saksikan pelbagai acara menarik, antaranya acara pembarisan dan perarakan, persembahan terbesar 400 pergendangan pelbagai jenis, persembahan aksi tempur oleh wira-wira negara, persembahan udara dan banyak lagi. Layari www.merdeka360.my. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan kita akan selepas ini ke Langkawi, di mana telaga tiub wakaf pertama di Langkawi bakal dikongsikan ceritanya bersama dengan kita oleh rakan setugas Wan Nur Ashikin yang telah pun bersedia dengan laporannya di Masjid Al-Hana, Kuah, Langkawi. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Langsung bersama saya dari Pekan Kuah Langkawi, itu Masjid Al-Hana Langkawi, yang mana masjid ini muncul menjadi masjid pertama di Pulau Pelancongan ini yang menyediakan telaga tiub wakaf untuk kegunaan bersama seluruh rakyat Langkawi. Dan di sebelah saya ketika ini ialah pengerusi Masjid Al-Hana ini ialah Ustaz Muhammad Zahir Saad. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia pengasasnya. Baik Ustaz, mungkin Ustaz boleh kongsikan bersama para penonton di Selamat Pagi Malaysia hari ini bagaimana timbulnya idea untuk Ustaz membina telaga tiub wakaf di Langkawi ini. Ekoran masalah yang di Langkawi lah, terutamanya di kawasan Kuah dan juga di Langkawi. Saban hari jadi rungutan orang ramai. Jadi
kebetulan pula saya dibawa melawat di Masjid Al-Bushra oleh pejabat agama, dan kita dapati di sana ada satu telaga tiup yang dibuat untuk orang ramai. Jadi sangat menarik. Saya sempat berbincang dengan AJK. Dia terus bila saya balik ke Langkawi, ke masjid, saya terus buat mesyuarat jawatankuasa, dan semua jawatankuasa sangat bersetujulah untuk mengatasi masalah layak. Dan dalam masa yang singkat, kita mesyuarat lebih kurang seminggu, dan kita terus cari kontraktor, dan kita dapatkan sebut harga, kemudian kita terus buat telaga tiup yang makan masa lebih kurang 3 bulan, yang seperti yang kita tengok pada hari ini. Dan seperti yang Ustaz maklumkan tadi, telaga tiup ini adalah kegunaan untuk seluruh rakyat Langkawi. Dan apa yang Ustaz menariknya di sini, kebanyakan orang yang ambil di sini juga karya-karya lain juga, Ustaz. Ya. Kadang-kadang saya suka juga mai duduk dekat kawasan depan ni, saya tengok bila ada orang masuk ambil ayak, saya tanya dari mana. Ada yang sebut daripada Nyok Cabang, daripada Teriang. Sebab dia tengok ada signboard kat belakang tu, telaga tiup percuma, dan kebetulan pula ayak dia rasa agak sedap. Tu kata depa lah. Alhamdulillah, kita pun sukalah, memang kita buat telaga tiup untuk kegunaan orang ramai. Dia. Dan Ustaz, sedikit perkongsian untuk Ustaz kepada orang ramai, khususnya orang yang di luar untuk datang melancong ke Langkawi. Dialu-alukan juga untuk datang ke Masjid Al-Hana untuk melihat sendiri inisiatif yang pertama di sini. Alhamdulillah, kebetulan Masjid Al-Hana dipilih oleh pihak LADA sebagai masjid pelancongan. Dia ramai jugalah pelancong-pelancong luar, termasuk daripada Malaysia sendiri, yang singgah. Dan kita buat dataran yang sangat cantik ni adalah untuk menarik perhatian orang ramai jugalah. Bukan dekat mai semayang, mana mai cari pengalaman, dapatkan maklumat. Dan kita ada di belakang ada kedai yang kita sewa, dan harganya pun lebih murah untuk anak-anak karya sendiri, insya-Allah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian itu tadi. Yang menariknya, projek telaga tiup ini adalah menggunakan perbelanjaan kos yang disumbangkan oleh anak karya di sini. Baik, saya kira setakat itu saja perkongsian dari Langkawi hari ini. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri, silakan. Itulah satu lagi inisiatif wakaf yang agak unik. Telaga tiup yang pertama di Langkawi menerusi sistem wakaf, yang mana saya rasa potensinya agak besar untuk kita di negara. Potensi wakaf itu sendiri untuk membawa kebaikan kepada rakyat di seluruh Malaysia. Jadi kepada mereka yang mungkin sedang berbincang pada ketika ini tentang apakah perjalanan untuk wakaf selanjutnya bagi negara Malaysia, sudah pasti anda akan dapati bahawa ia merupakan satu sistem keuangan yang agak penting, terutama sekali untuk masyarakat Muslim, dan bukan saja untuk masyarakat Muslim tapi seluruh negara. Jadi ini adalah salah satu lagi program yang unik, wakaf menerusi dana yang disumbangkan untuk membantu projek-projek khusus dan spesifik. Namun dalam pada itu kita lihat masjid itu sendiri merupakan satu masjid pelancongan, dan masjid pelancongan adalah merupakan antara satu tarikan untuk warga dunia yang beragama Islam datang ke Malaysia melihat di sana sini, dan ia merupakan sebahagian daripada sistem pelancongan Muslim atau mesra Muslim yang telah pun lama wujud di Malaysia. Kita bersama dengan Encik Nizran Nurdin yang merupakan Ketua Pengarah Islamic Tourism Center bersama dengan MOTEC ataupun Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan bagi membincangkan tentang apakah inisiatif tambahan mungkin yang boleh kita bawa dan potensi pelancongan yang berkisar dan bertumpu kepada mesra Muslim. Terima kasih kerana bersama kami. Sama-sama. Kalau kita lihat selama setahun ini, apakah kerangka jumlah bilangan pelancong Muslim yang datang ke Malaysia yang sebenarnya mencari destinasi pelancongan yang mesra Muslim? Okey, Terence, dari segi numbers bilangan tahun lepas 2022, apabila sempadan negara telah dibuka pasca COVID, bilangan ketibaan pelancong Muslim ke Malaysia berjumlah 2.12 juta. Tahun ini MOTEC jangkakan bilangan ketibaan pelancong Muslim dalam lingkungan sehingga 3.2 juta. Jadi dari
segi ITC ataupun peranan yang Islamic Tourism Center memainkan adalah untuk menggalakkan serta membangunkan pelancongan Islam untuk menyambut ketibaan pelancong-pelancong Muslim inilah. Ya. Jadi apakah antara produk-produk yang selalunya menarik pelancong Muslim ataupun Islam datang ke Malaysia? Apakah yang menjadi daya penarik kita sebagai sebuah negara kepada seluruh masyarakat Islam di dunia? Ya, jadi daya penarik Malaysia ni mengikut penyelidikan bertahun-tahun yang telah dijalankan oleh ITC sendiri. Boleh dilihat sendiri dengan achievement yang Malaysia telah raih selama ini. Dari tahun 2015, Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi mesra Muslim yang terunggul lah dari 2015 melalui Mastercard dan juga Crescent Rating yang telah menobatkan Malaysia sebagai destinasi utama. Dan kita dalam indeks tersebut, The Global Muslim Travel Index, Malaysia telah menduduki tempat pertama selama 8 tahun berturut-turut sehingga kini. Ya. Jadi selain itu, dalam tahun ini juga Malaysia telah dinobatkan sebagai destinasi mesra Muslim negara OIC dalam Halal Travel Awards dan juga destinasi mesra wanita Muslim. Mesra Muslim wanita Muslim juga dalam tahun ini oleh Halal Travel Awards. Jadi itu satu pengiktirafan yang baik, ditambah pula dengan infrastruktur dan ekosistem mesra Muslim yang tersedia di Malaysia. Ya, jadi nak cari untuk Muslim, untuk cari pelancong Muslim, untuk cari masjid, tempat solat, makanan halal, semua sedang nak dapat. Selain daripada daya tarikan yang Malaysia ada, ekosistem termasuk daya tarikan yang menarik. Kalau kita we have the pulau-pulau, hutan, gunung ganang, tasik, the natural ecosystem semua jadi. Shopping lagi yang moden-moden. Nah, daripada seni budaya ada makanan yang menarik, macam-macam ada. Ya, macam-macam. Dan semua yang mesra Muslim. Ya, betul. Sebab kita semuanya adalah negara di mana Islam merupakan agama rasmi persekutuan dan kalau kita lihat daripada semua sudut masyarakat Malaysia, sebenarnya keislaman itu adalah ciri utama yang ditekankan. Dan ditambah pula makanan-makanan daripada kaum India dan China yang mungkin di tempat lain tidak halal. Betul. Tapi di Malaysia boleh mendapat makanan-makanan ini dalam bentuk halal. Ya. Jadi sudah pasti ia akan menambah daya penarik kepada negara kita. Namun apa yang perlu kita tambah baik? Sebab bukan Malaysia saja yang melihat potensi pelancongan mesra Muslim ini ataupun pelancongan mesra Islam, sebab beramai pelancong juga memilih destinasi lain yang sedang mengorak langkah menuju ke arah destinasi yang lebih mesra Muslim. Thailand sebagai contoh sudah pun ada jabatan yang seumpama JAKIM untuk memantau produk-produk halal dan sebagainya. Jadi bagaimana untuk kita menambah baik sistem yang sedia ada ni? Jadi untuk menambah baik sistem sedia ada ni, of course, walaupun Malaysia telah menduduki tempat pertama dalam Global Muslim Travel Index, saya sendiri telah meneliti sejak saya mula tugasan sebagai Ketua Pengarah di ITC ini adalah untuk menganalisa daripada segi pemarkahan dalam Global Muslim Travel Index, di mana ada ruang untuk improvement bagi Malaysia. Dan salah satu kategori yang saya dimaklumkan oleh Crescent Rating sendiri, improvement yang diperlukan untuk Malaysia antaranya adalah bagi subkategori heritage. Jadi mungkin untuk pelancongan Islam ni, penekanan saya akan maklumkan kepada pengusaha tertinggi untuk memberi fokus sikit pada perkara-perkara heritage. Mungkin macam tadi saya ada maklumkan masjid pelancongan ni banyak fokus diberi pada masjid-masjid yang ada daripada, dalam Inggeris dipanggil engineering or architectural punya marvel, yang daripada segi keunikan
pembinaan masjid tersebut. Masjid Shah Alam contohnya, Masjid Biru, Masjid di Putrajaya, masjid-masjid terluar adalah masjid-masjid baru moden. Mungkin kita boleh beri penekanan kepada masjid yang mempunyai nilai sejarah. Contohnya Masjid Jami' di KL yang saya dimaklumkan oleh pengurusan masjid tersebut menerima pelancong yang ramai, especially weekend. Saya dimaklumkan boleh cecah sehingga 500 pelancong sehari. Kita juga boleh memberi penekanan kepada masjid-masjid lama lain, termasuk Masjid Paloh di Ipoh, seperti Masjid Kampung Hulu di Melaka dan sebagainya. Jadi masjid-masjid ini mempunyai nilai heritage ataupun silam yang kita boleh leverage dan juga tawar kepada pelancong untuk melawat. Dan kepada pelancong-pelancong yang telah pun sampai ke Malaysia, apakah maklum balas yang kita terima daripada pelancong Islam yang telah pun melawat ke negara ini tentang bagaimana mereka mendapati perkara pelancongan ini berjaya ataupun tidak memikat hati mereka? Jadi daripada segi maklum balas, apa yang kita boleh lihat terbukti melalui Mastercard dan Crescent Rating yang telah memberi Malaysia kedudukan sejak tahun 2015 hingga 2023. Tetapi of course ada areas untuk penambahbaikan. Jadi antaranya yang saya sebutkan tadi lah. Jadi selain daripada itu, kita kena lihat juga daripada segi competition yang tadi Terence pun ada maklumkan, the competition is real, tetapi akhir sekali nilai yang kita tengok apa Malaysia boleh tawarkan adalah apa yang ITC sendiri dengan sokongan daripada MUTEK telah laksanakan sebelum ni adalah dari segi penjenamaan yang kita berikan untuk memberi keyakinan kepada pelancong Muslim sendiri, iaitu penjenamaan dari segi pengiktirafan untuk bukan saja hotel-hotel tapi juga tempat daya tarikan pelancongan melalui pengiktirafan yang MFA sendiri, yang ITC beri, iaitu MFA, Muslim Friendly Tourism and Hospitality Assurance Recognition Program. Program ni bukan program yang dibangunkan overnight. Ia telah dibangunkan melalui kaji selidik, melalui market intelligence sejak tahun 2009 yang telah dikeluarkan dalam ataupun dilancarkan dalam tahun 2019. Jadi pengembangan pengiktirafan ini, MFA ini adalah mandat saya untuk mengembangkan supaya ia dapat memberi keyakinan kepada pelancong-pelancong Muslim bila sampai Malaysia mereka mencari pengiktirafan atau logo MFA tersebut untuk memberikan keyakinan, dan melalui penjenamaan itu juga kita boleh dapat maklum balas yang lebih berstruktur dan juga menjadi satu standard ataupun benchmark yang kita boleh bandingkanlah antara satu tempat penginapan ke tempat penginapan lain, satu tempat daya tarikan ke daya tarikan lainnya. Baik, terima kasih Encik Nizam kerana sudi bersama kami dalam Saat Pagi Malaysia membincangkan satu isu yang saya kira akan terus membantu Malaysia untuk menambah jumlah bilangan turis dolar yang akan masuk ke dalam negara. InsyaAllah, terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Dan seterusnya kita akan bersama rakan-rakan kita dari Konti Selangor FM yang telah pun bersedia untuk bersama dengan kita. Jadi kita terus bersama dengan mereka. Terima kasih kepada DJ Yu dan DJ Jeet yang telah bersedia untuk membawakan pengisian berkaitan konsert Merdeka 2023 Selangor FM. Silakan. Rekod 10 rekod yang menarik dan juga yang berlaku di Malaysia. Apa ceritanya? Tadi Cik dah kongsikan 2013. Kita nak mundur lagi. Okey. Ini bagi tahun 2005 di mana telur paling banyak dipecahkan menggunakan pergelangan tangan dalam masa 30 saat. Kalau yang ni saya boleh.
Yang ni. Yang ni awak lempar memang boleh 40 biji pun boleh. Dalam satu saat tu saya boleh. Bawa terfikirlah boleh juga cik kita buat ni cik. Tak apalah. Telur mahal tau sekarang. Banyak benda lain yang murah kot. Okey, ini adalah yang telah pun dipecah rekod oleh seorang pembantu restoran bernama Balakrishnan Sivasamy. Beliau menjadi pemegang rekod dunia pada tahun 2005 selepas menghancurkan 25 biji telur dengan pergelangan tangannya dalam masa 30 saat. Tapi kalau kita tengok kan cik kat sini kan cik kan. Kalau salah klepek tu boleh jemari tu patah juga tu. Tapi nak laku kat sini beliau ni kan Balakrishnan ni berlatih selama sebulan memecahkan 10,000 biji telur ya. Yang disediakan oleh majikan dia. Tapi tak apalah, majikan dah bagi okey. Jangan try at home lah. Rasanya boleh gaduh lagi bini tu. Betul. Nombor 7, manusia terpantas berlari 1.6 km sambil mengimbangi bola atas kepala. Ini berlaku di tahun 2010 dekat Stadium MPSG Selangor. Lo Yimin telah pun berjaya cipta rekod melekatkan bola sepak tu dekat atas kepala sambil bergerak tau sejauh 1. Okey, baik. Itu dia sikit sebanyak perkongsian daripada segmen seleksi pagi di Selangor FM. Kita bawakan untuk anda. Selepas ini kita akan bercakap berkenaan program tambang percuma MyBus konsesi. Tapi kita nak berehat seketika, kembali selepas ini. Ekonomi Madani turut menetapkan 7 penanda aras sebagai sasaran jangka sederhana yang mahu dicapai sebelum 10 tahun. Pertama, Malaysia berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, indeks daya saing global di tangga ke-12 teratas dunia. Ketiga, peratusan pendapatan buruh mencapai 45% daripada keseluruhan pendapatan. Keempat, kadar penyertaan wanita dalam tenaga buruh mencapai 60%. Kelima, indeks pembangunan manusia di tangga 25 teratas dunia. Keenam, indeks persepsi rasuah di tangga 25 teratas dunia. Ketujuh, kemampanan fiskal dengan defisit fiskal mencapai 3% atau lebih rendah. Baiklah, untuk menjadikan ekonomi Malaysia semakin maju ke hadapan, pastinya ia bermula daripada perkara sekecil-kecilnya, terutamanya kalau kita bercakap dalam sektor apa yang diperlukan oleh rakyat seperti infrastruktur jalanan, pengangkutan dan sebagainya. Jadi untuk pengetahuan anda semua, ada satu program di mana dipanggil sebagai inisiatif tambang percuma MyBus konsesi yang diperkenalkan untuk mereka yang berada di bandar-bandar terutamanya untuk memudahkan perjalanan mereka untuk bergerak dari satu lokasi ke lokasi yang lain, terutamanya di waktu ataupun hari bekerja lah. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu untuk bercakap dengan berlanjut berkenaan dengan inisiatif tambang percuma MyBus konsesi ini. Saya perkenalkan iaitu Datuk Azlan Shah Al-Bakri selaku Ketua Pengarah Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Datuk, Assalamualaikum dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, Datuk, di permulaan ini mungkin Datuk boleh kongsikan terlebih dahulu apakah perbezaan ialah program MyBus ini dengan program-program berbayar yang lain yang ada di sekitar capital city di bandar ini. Baik. So basically Syuhada, kita ada program dilancarkan oleh kerajaan yang dipanggil MyBus. Dan MyBus ni keberadaan dia adalah berada di capital city. So buat masa ini kita ada di 3 capital city, which is Johor Bahru, Ipoh dan juga Seremban. Dan ia akan diperluaskan lagi kawasan-kawasan lain. Sebagai contohnya, kita akan membuka tender untuk mengadakan ia di Kuala Terengganu dan tender terbuka di Kanga, di Melaka dan juga di beberapa kawasan-kawasan yang lain lah. Dan ia termasuk juga di Sabah dan Sarawak. Jadi basically kalau kita lihat Syuhada, apa yang rakyat mahukan adalah perkhidmatan yang boleh harap. Ataupun kalau kita lebih dikenali sebagai reliability lah. Jadi MyBus ini kita membayar fixed amount kepada pengendali. So berdasarkan kepada jumlah trip, berdasarkan kepada jumlah kilometer, berdasarkan kepada jumlah laluan dan sebagainya, mereka dibayar. Jadi mereka tidak perlu risau dari segi tambang yang bakal dipungut. Jadi dengan adanya konsep sedemikian, jadi perkhidmatan yang disediakan kepada rakyat adalah boleh diharap. Jadi sekiranya mereka gagal untuk menyediakan perkhidmatan sebagaimana yang telah dijanjikan,
dan mereka akan dipenaltikan. Kalau kita lihat pula dari segi berbayar dan tak berbayar, skim MyBus ini adalah skim berbayar. Cuma kerajaan dalam mengurangkan kos sara hidup telah memperkenalkan dua konsep atau package. Package yang pertama adalah MyBus 50 yang telah dilancarkan di Johor Bahru. Dan ia akan diperluaskan di kawasan-kawasan lain yang mana kita akan membuka tender terbuka lah seperti saya sebutkan tadi. So basically dengan adanya MyBus 50, it's unlimited. Dengan bayar RM50, seorang pengguna boleh menggunakan perkhidmatan tersebut selama sebulan di mana-mana kawasan yang meliputi di kawasan Johor Bahru di bawah MyBus. Itu package yang pertama. Dan kalau kita lihat pula package MyBus 50 ini buat masa ini, take up rate-nya telah hampir kepada 10%. Dan yang kedua, kalau kita lihat pula dari segi perluasannya, ia akan diperluaskan di negeri-negeri lain. Kita melihat insya-Allah kalau kita dapat menyelesaikan tender terbuka untuk negeri-negeri lain, ia akan diperluaskan di Melaka dan ia juga akan diperluaskan di Seremban, Kanga, Kuala Terengganu. Itu di bawah package MyBus 50. Dan kalau kita lihat pula dari segi package tambang percuma yang telah dilancarkan baru-baru ini pada 15 Ogos di 3 capital city which is Johor Bahru, Ipoh dan juga di Seremban, ia terbuka kepada warga emas, OKU dan pelajar. So pelajar ni kita lihat daripada umur 7 ke 17. Jadi apa yang mereka perlu melakukan adalah register dan mereka boleh menggunakan di laluan-laluan MyBus ni lah yang akan saya sebutkan tadi. Apa antara pendekatan yang diambil oleh Kementerian Pengangkutan untuk memastikan agar program MyBus 50 dan juga MyBus percuma ini dapat memanfaatkan rakyat? Okay. Apa yang kita lihat adalah basically kita nak lihat dari segi kos sara hidup. Kita semua sedia umum dan tahu kos sara hidup semakin lama semakin meningkat. Dan itulah yang yang dilihat oleh rakyat. Jadi Kementerian Pengangkutan, apa yang kita lihat adalah mengurangkan kos sara hidup, kita akan mengurangkan tambang. Mengurangkan tambang itu yang kita memperkenalkan MyBus 50. Unlimited, RM50 sebulan, boleh digunakan di mana-mana kawasan yang diliputi di bawah MyBus Johor Bahru. Di samping itu pula kita juga prihatin dari segi kos sara hidup dalam mengurangkannya untuk pelajar, untuk warga emas dan OKU. Jadi kita memperkenalkan kad konsesi di mana ia percuma. So bila percuma mereka boleh digunakanlah di kawasan-kawasan yang saya sebutkan tadi. Dan ia akan diperlukan kawasan lain lah, Syuhada. Okey. Dalam pelaksanaan program ini kan pastinya ada banyak sebenarnya pihak-pihak yang berada di dalam sistem ini untuk memastikan agar kejayaan program ini dapat dilangsungkan ataupun dilaksanakan dengan sempurna. Bagaimana setakat ini kerjasama daripada pihak-pihak ini untuk memastikan agar program ini dapat disempurnakan dan juga dijalankan? Saya faham. Okey, so basically yang paling penting untuk memastikan program pengangkutan awam darat ni sempurna ataupun berjaya adalah kita kena mengadakan hubungan baiklah dengan kerajaan negeri. Itu yang paling penting, especially PBT. Kita mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri. Dengan itu, tanggungjawab kerajaan negeri adalah menyediakan infrastruktur seperti bus stop dan sebagainya. Dan kerajaan pusat pula akan datang dan menyediakan perkhidmatan pengangkutan darat dari segi bas dan sebagainya. Kita bekerjasama rapat dengan kalau kat Johor Bahru kita bersama rapat dengan PAJ, IRDA, kalau negeri lain kita bekerjasama dengan kerajaan negeri dan PBT. Jadi apa yang kita harap dan kita harapkan adalah kerajaan negeri dapat menyediakan infrastruktur yang baik dari segi bus stop dan sebagainya, dan kita menyediakan perkhidmatan bas yang lebih mampan dan boleh haraplah untuk rakyatlah. Setakat ini bagaimana respon mereka yang menggunakan perkhidmatan ini? Adakah ada sebarang tambahbaikan yang perlu dilaksanakan? Kalau kita lihat dari segi kad konsesi yang baru dilancarkan baru-baru ini, setakat ini kita ada take up rate sebanyak 5,000. So saya merasakan ia adalah satu kejayaan yang amat yang baguslah. Dan kalau kita lihat pula dari segi MyBus pula, dari segi kad MyBus 50, take up rate-nya adalah 10% daripada jumlah pengguna di MyBus Johor Bahru. Kalau kita lihat pula jumlah pengguna di MyBus Johor Bahru adalah 445,000 orang sebulan. Dengan 10% telah take up dari segi MyBus 50 tu. Jadi saya lihat ianya adalah satu kejayaan dan
dan ia boleh diperluaskan lagi. Yalah, bila kita cakap berkenaan dengan sistem bas ini, terutamanya yang baru ni MyBus percuma ini, fokusnya lebih bersasar kepada golongan orang OKU, warga emas, para pelajar. Jadi mereka ini juga sebenarnya memerlukan satu fasiliti yang juga sesuai untuk keadaan mereka, kerana ialah fizikalnya sedikit berbeza daripada kita. Betul. Warga emas juga. Jadi bagaimana persediaan ke arah itu? Sebab kalau kita sediakan perkhidmatan percuma tetapi fasilitinya tidak sempurna, ianya tetap tidak akan menggalakkan kegunaan fasiliti ataupun pengangkutan awam ini. Betul. Jadi kalau Datuk boleh kongsikan dari segi itu. So dari segi fasiliti dan sebagainya, ia berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Saya sebutkan tadilah. Jadi dalam kita melancarkan mana-mana program MyBus, kita akan bekerjasama dan berbincang kerajaan negeri dalam mereka menyediakan infrastruktur. Mesra OKU, mesra pengguna dan sebagainya. Itulah. Yalah, sebabnya kadang-kadang ni ada, tak pun kalau ada kawasan yang menyediakan perkhidmatan ataupun fasiliti yang mesra OKU ini diguna pakai pula oleh rakyat biasa kan. Jadi kalau boleh kita nak berikan sedikit kesedaran kepada anda semua bahawa program MyBus percuma ini memang khusus sebenarnya untuk golongan-golongan seperti ini kan. Bagaimana bila ianya akan mula beroperasi untuk MyBus percuma ini? MyBus percuma telah dilancarkan sejak 15 Ogos. Dan ia telah bermula dan ia telah bermula di 3 negeri yang saya sebutkan, di Seremban, di Johor Bahru dan juga di Ipoh. Kami bakal untuk memperluaskan lagi MyBus ini di beberapa negeri yang lain seperti saya sebutkan tadi. Melalui tender terbuka dan by November ataupun Disember by then kita boleh mengeluarkan surat tawaran lah. Dan ia akan diperluaskan bukan saja tambang percuma bagi golongan-golongan OKU dan sebagainya. Kita juga akan memperluaskan dari segi tambang MyBus 50. So basically kerajaan melihat bukan saja tertumpu pada 3 negeri, dia akan diperluaskan lebih banyak lagi. Dari sudut keselamatan bagaimana, Datuk? Dari segi selamat, pada pandangan saya, isu MyBus ni selamat. Kenapa saya kata selamat? Ia dipantau melalui GPS. So kita akan melihat dari segi tahap dia punya keberkesanannya, tahap perkhidmatannya, tahap trip compliance-nya, speed bus pun kita akan pantau dan sebagainya. Dan untuk projek-projek yang baru yang akan diperluaskan, kita juga memperlihatkan dari segi untuk menambah CCTV di bas tersebut. Dari segi CCTV untuk melihat dari segi cara pemanduan, untuk melihat dari segi pelanggan atau pengguna dan sebagainya. Dan kebanyakan daripada MyBus ini adalah mesra OKU, di mana kebanyakan daripada mereka ia menggunakan bas yang low floor. Kebanyakan daripada mereka. Tapi ada beberapa laluan yang kita menggunakan high floor disebabkan laluan jalan tak sesuai untuk menggunakan low floor. Jadi dari segi keselamatan tidak menjadi isu lah. Sebab bila satu lagi kita takut nanti mereka ni nak guna, cuma dia tak tahu situasi ataupun keadaan stesen bas ataupun penggunaan bas. Jadi bila kita war-warkan pada pagi ni untuk mereka berada di sekitar Johor Bahru, Seremban dan juga Ipoh akan lebih maklum berkenaan dengan sistem dan juga fasiliti yang ada ini. Sedikit harapan daripada Datuk sendiri apabila program-program seperti ini diperkenalkan kepada rakyat yang berada di sekitar bandar-bandar tertentu ini. Harapan kami dan juga daripada Kementerian Pengangkutan adalah agar pengangkutan darat atau pengangkutan awam ini menjadi mod pilihan utama, terutamanya kepada MyBus. Dan kerajaan telah membelanjakan sejumlah wang yang besar dalam menyediakan perkhidmatan yang baik. Sebagai MyBus ini adalah yang paling penting kita melihat dari segi 3 KPI-nya. KPI-nya dari segi trip compliance, dari segi laluannya dan juga dari tahap perkhidmatannya kita melihat. Dan apa yang kita melihat ia dipantau melalui GPS. Jadi harapan kami adalah ia menjadi mod pilihan utama dan secara tak langsung kami dapat mempertingkatkan dari segi penggunaan pengangkutan awam darat lah, terutamanya MyBus inilah di kalangan pengguna-pengguna lah. Dan juga barangkali boleh mengurangkan kesesakan jalan raya. Bayangkan ada 10 kereta yang bergerak dalam satu masa, tapi 10 kereta itu bergerak dalam satu bas yang sama, saya tidak langsung akan mengurangkan jumlah kenderaan di atas jalan raya. Jadi terima kasih Datuk bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan inisiatif tambang percuma MyBus konsesi ini. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini ada banyak lagi topik yang kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana. Malaysia menduduki tangga ke-20 dunia
berdasarkan laporan ekosistem syarikat pemula global 2023. Dengan nilai ekosistem syarikat pemula Malaysia mencecah $46 bilion Amerika bagi tempoh separuh pertama 2020 hingga 2022. Melangkah ke depan, kerajaan akan pertama, bersama dengan JLIC akan melabur RM1 bilion dana tambahan secara padanan dengan dana swasta bagi menyokong syarikat pemula tempatan dan menorong teknopreneur. Ini termasuk memastikan penyediaan dana bagi setiap fasa syarikat berpertumbuhan tinggi. Kedua, memperluas pelaksanaan program seperti Corporate Hackathon dan Microthon di bawah Pelan Hala 7 Ekosistem Startup Malaysia Super 2021-2030 bagi mendekatkan rakyat dan syarikat pemula untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Dan ketiga, memperuntukkan tambahan RM100 juta bagi mempergiatkan ekosistem R&D dan CNI. Penyelidikan, pembangunan, pengkomersialan dan inovasi dengan tumpuan kepada keperluan industri, tenaga boleh baru, keterjaminan makanan serta aktiviti pertumbuhan baru. Ini juga sebahagian daripada usaha untuk mencapai gross domestic expenditure on R&D sebanyak 3.5% kepada KDNK menjelang tahun 2030 dan meningkatkan kedudukan kepada 20 teratas dalam Global Innovation Index menjelang 2025. Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan adalah tema untuk sambutan Hari Kemerdekaan pada tahun ini. Dan dalam pada itu, pelbagai program menarik telah diatur di seluruh negara. Kita bersama dengan para penganjur bagi satu program konsert Kita Merdeka 2023 yang bakal diterjemahkan dan kita akan bersama dalam melihat bagaimana kerjasama strategik di antara RTM dan juga Johor FM serta Majlis Bandaraya Johor Bahru akan membawa kepada satu pengimbarakan konsert yang menarik. Kita bersama dengan Ramli Johari, pengarah penyiaran negeri Johor, dan juga Nur Amli Ibrahim yang merupakan penerbit konsert Kita Merdeka 2023. Terima kasih kerana bersama kami. Jadi apakah sumber inspirasi untuk konsert ini, Cik Ramli? Pertama sekali, Terence, terima kasih sebab dapat bersama dengan kita, mengundang kita dalam program ini. Dan untuk makluman, untuk konsert ni kita mengambil kira tema Hari Kebangsaan kita tahun ni, iaitu tekad perpaduan penuhi harapan. Dan kita juga dalam konsep kita ni, kita pengisiannya ia berkaitan dengan patriotik, perpaduan dan sebagainya. Dan kita mengharapkan konsep kita ini akan merapatkan lagi hubungan antara kita, RTM dan masyarakat di luar sana dengan kerjasama MBJB. Ke arah itu, ke arah merealisasikan aspirasi ini, apakah pengisian konsert ini nanti? Okey, pengisian dia. Okey, sebelum kita ke konsert tu, kita ada aspirasi merdeka. Okay. Kita akan isikan dengan dunia. Selalunya kita di luar bandar. Bila ambang mereka, kita akan pergi ke luar bandar. Tapi kali ini kita berada di bandaraya. Warga bandaraya Johor Bahru boleh sama-sama dengan kita di dataran bandaraya. Kita ada kuis kenegaraan. Kita ada persembahan artis-artis yang kita undang, yang kita bawakan. Yang orang kata di peringkat usia, pelbagai kaum. Kita ada Stacy, kita ada Amira Osman, kita ada Kudin, kita ada Stantesh, kita ada finalis bintang kecil peringkat Johor, Baby Kisha dan juga Cinta, dan juga penari kebudayaan yang memenangi pertarian silang budaya peringkat negeri Johor. Kita gabungkan ke semua sekali. Ini merupakan satu susunan yang menarik. Bagaimana untuk semua orang dapatkan tiket untuk konsert ini, Cik Ramli? Sebenarnya
persembahan ni percuma. Percuma, tak kena apa-apa bayaran. Dia buat secara terbuka kan, dan kita mengharapkan orang ramai dapat hadir sama-sama untuk sama-sama kita meraihkan sambil-sambil kita nak menunggu countdown tu kan. Kita ada persembahan konsep itulah. Jadi lokasinya secara spesifik di mana? Di dataran Bandaraya Johor Bahru. Dataran Bandaraya Johor Bahru. Dari konsertnya bermula seawal Pukul 9 dah boleh datang. Pukul 10.30 kita akan bermula konsert dan secara langsung di Johor FM dan juga FB Live, Johor FM dan juga MBJB. Kerana ini adalah kali pertama Johor FM bergabung dengan MBJB. Kali pertama kita sama strategik ini. Dan juga kombinasi orkestra MBJB dan juga combo RTM Johor. Pemuzik kita ada 15 pemuzik akan bergabung untuk orkestra konsep kita Merdeka. Jadi ini adalah susunannya artis-artis yang telah kita sebutkan tadi. Syafiq Farhan. Mereka semua akan datang untuk menghiburkan anda di selatan tanah air. Jadi bukan saja di pusat bandar Kuala Lumpur dan Putrajaya kita akan adakan program-program kemerdekaan, namun untuk seluruh negara, dan ini antara konsert yang akan dibawakan di Johor. Jadi pastikan anda datang beramai-ramai, adalah percuma di dataran Bandaraya Johor Bahru. Selain itu, apakah mungkin konsep kemerdekaan kita pun, tema kemerdekaan kita ni adalah tekad perpaduan menuju harapan. Bagaimana ia diimrakkan lagi melalui konsert ini, Encik Ramli? Seperti yang dimaklumkan tadi, kita jemput artis berbagai latar belakang etnik. Ada Stacey, Santes dan yang lain-lain. Juga di peringkat umur. Daripada yang dewasa kepada sampai kanak-kanak. Jadi yang ni kita nak, sebanyak program itu nanti kita ada pengisian kuis-kuis yang bersifat kenegaraan. Adalah hadiah-hadiah itu yang menarik untuk menarik minat. Yang perlu direbut oleh orang ramai. Kita juga akan bersama kita sekali nanti adalah duta Johor FM Fan Club yang juga duta perpaduan negeri Johor, iaitu Encik Lim San Sian. Akan sama-sama memeriahkan program kita pada hari itu. Tadi bercakap tentang kuis dan hadiah. Mungkin kita nak tahu juga apakah hadiah yang bakal ditawarkan. Ada banyak hadiah yang kita dapat daripada sumbangan penaja-penaja kita. Ada voucher yang memang orang kata keperluan harian kepada anda semua. Boleh dapatkan di sana. Tapi sebelum itu boleh juga kena daftar dulu sebagai ahli Johor FM Fan Club. Jadi macam mana? Di Laman Tawang atau? Akan hadir ke dataran Bandaraya Johor Bahru pada 30 hari bulan. Orang ramai bukan sahaja untuk boleh konsert, di sana juga boleh dapat melihat produksi kita. Kita akan bersiaran, ada studio mini di sana dan boleh datang ke dataran Bandaraya Johor Bahru pada 30 hari bulan. Kita pun ada FB Live juga kan? Ya, betul, secara langsung di FB Live. FB Live di bukan saja Johor FM tapi juga MBKL. MBJB. Dan kita juga akan bawakan berbagai pengisian menarik menerusi siaran Johor FM secara langsung. Jadi pastikan anda datang untuk bersama-sama berhibur dan menantikan countdown Ambang Merdeka. Pertunjukan bunga api ada juga. Pertunjukan bunga api ada juga. Jangan lupa. Climax-nya. Kira detik dan kita ada pertunjukan bunga api. Memang menarik, dan sekali lagi ini antara barisan artis yang bakal menghiburkan anda nanti. Selain selingan kuis, kita juga akan bawakan kepada anda bagaimana produksi Johor FM dilangsungkan. Anda boleh melihatnya secara lebih dekat lagi. Mungkin ada yang berminat nak join Johor FM ke, boleh juga. Dan jangan lupa untuk menyertai Johor FM Fan Club yang boleh dilakukan di tapak konsert itu juga. Terima kasih kita ucapkan kerana bersama kami dan selamat berjaya dalam penganjuran konsert nanti. Kita ucapkan tahniah dan syabas. Terima kasih. Terima kasih. Sama. Dan seterusnya kita akan bersama dengan syuhada yang akan membawakan pengisian yang menarik berkaitan dengan fashion. Tapi sebelum itu kita berehat seketika dan kembali bersama anda selepas ini. Kerajaan akan menyediakan bantuan khas penghargaan sebanyak RM300 kepada penjawat awam grade 56 ke bawah, serta RM200 kepada pesara kerajaan termasuk pesara berpencen, penerima pencen terbitan, pesara KWSP, pesara bersara pilihan dan belum menerima pencen,
veteran berpencen serta veteran yang tidak berpencen. Saya telah mengarahkan supaya Kementerian Kewangan dapat meluluskan dan menyalurkan bantuan ini dalam tempoh 2 minggu dari sekarang. Bantuan khas ini akan memanfaatkan 1.3 juta penjawat awam termasuk latihan kontrak serta lebih 1 juta pesara. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Fashion show di atas bangunan tinggi akan mencatatkan rekod pertama di Malaysia yang akan diadakan. Jadi hari ini kita nak bersama dengan 2 orang perakit fashion yang akan sama-sama mencipta nama, di mana fashion show ini yang akan sama-sama kita saksikan nanti akan disiarkan secara langsung sebenarnya di RTM pada 9 September nanti. Kita perkenalkan antara 2 perakit fashion yang menyertai fashion show ataupun lebih dikenal sebagai TFE ini. Selamat pagi diucapkan kepada Yus Faizal, perakit fashion kaki batik. Juga kita bawakan Kelvin Tu, antara perakit fashion yang turut terlibat di Tower Fashion Eleganza TFE. Selamat pagi untuk kedua-duanya. Okey. Abang Yus terkenal dengan desain-desain ataupun pakaian-pakaian batik. Bagaimana sebenarnya apabila dipilih sebagai salah seorang pereka fashion di Malaysia ada banyak untuk menyertai program yang julung kali, fashion show julung kali yang diadakan di KL Tower? Okey, terlebih dahulu saya sudah tentu saya berasa sangat teruja kerana antara banyak-banyak pereka fashion, saya salah seorang lah yang terlibat dalam 15 pereka tu. Jadi mungkin faktor daripada segi bidang saya iaitu batik mungkin untuk nak ditonjolkan lah dalam showcase tu nanti. Okey, macam Kelvin sendiri, how do you feel? I feel sebenarnya bersyukurlah. Dan lepas tu Kelvin ada acara yang bermakna ni sebab KL Tower kan adalah antara satu bangunan atau landmark terkenal di dunia. And sefaham saya ini adalah akan masuk dalam Book of Records kan. So kita happy lah sebab dijemput untuk menyertai acara ini. Okey, persiapan macam mana Yus setakat ni? Okey, persiapan setakat ini kita sudah tentu akan mempamerkan ataupun memperagakan rekaan batik yang mana kita hasilkan sendiri rekaan batik itu diproses sendiri daripada A sampai Z. Boleh dikatakan 100% kita, material kita akan menggunakan fabrik batik lah. Batik kita batik canting. Canting batik. So kita akan mempamerkan batik lah. Tapi dia batik, tapi konsepnya macam mana? Pakaian tradisional ke atau moden konsep ke? yang kaki batik akan pameran nanti adalah berkonsepkan modern tradisional. Di mana rekaan fashion tu lebih kepada moden dan tradisional tu adalah dari motif-motif tradisional yang kita akan tonjolkan dalam tekstil tu nanti.
Okey, ini video yang kita kongsikan lah untuk anda, bagaimana sebenarnya cantingan batik itu dibuat sendiri oleh Yus ni. Memang minat batik daripada dulu ke? Ya. Okey, ini adalah masih tepat sebab sekarang ini kerajaan juga mewajibkan pekerja-pekerja penjara awam untuk mengenakan pakaian batik setiap hari Khamis. Jadi kalau anda berminat boleh sebenarnya melayari laman Sesama Kaki Batik sendiri kan. Kelvin sendiri bagaimana persiapan? Untuk acara ini Kelvin akan display modern, pakai modern evening dress, smart casual macam itulah. Sebab ini adalah acara I link this macam acara international sebab Book of Records kan. So Kelvin selalunya buat baju kurung, baju kurung batik dari kaki juga. Tetapi this time saya nak buat modern. Okey, tapi inspirasinya daripada mana? Daripada Malaysia saja ke ataupun daripada seluruh dunia? Inspirasi adalah saya nak buat satu collection yang will go back to my original Kelvin tu yang dulu bila I start 20 tahun lepas lalu tu. So I want to go into the silhouette modern dengan warna yang terkini lah. Maybe spring summer 2024. So sikit macam tu lah. Ya, macam you sendiri kan, yelah, bila ada fashion show dekat kawasan tinggi ni kadang-kadang outdoor pula tu kan. Dia tak samalah kalau kita buat fashion show dengan dalam kawasan bangunan yang tertutup dan sebagainya. Ada tak sebarang kerisauan berkenaan dengan baju-baju yang akan diperagakan, dipamerkan nanti? Batik ni dia punya tekstur kain dia lain sikit kan? Ya, okey. Antara mungkin ada beberapa risiko pada masa kita pergi membuat tinjauan di lokasi pada malam tu. Apa yang saya lihat, suasana berangin tu. Backdrop dia cantik, backdrop dia sangat cantik, iaitu langit, sekitar Kuala Lumpur dengan lampu-lampu cahaya. Tapi dia tak ada aircon, tapi dia berangin dan sejuk. So mungkin kita punya kalau fashion baju tu mungkin akan macam flowy sikit. Evening dress tu sesuai lah tu. Memang betul. That's why my silhouette tu memang banyak flowy, banyak chiffon saya guna. Supaya ada dramatik sikit. Ya, dramatik sikit. Macam Kelvin sendiri apabila pergi lawak kawasan, meninjau kawasan untuk fashion show tu, apa yang ada dalam fikiran Kelvin sendiri? Sebenarnya dalam fikiran saya satu venue yang luar biasa lah sebab kita biasa buat dalam dewan di hotel ke apa. And KL Tower tu sebenarnya dekat sangat dengan rumah saya. So saya memang orang KL, saya duduk kat Bukit Bintang. So sebenarnya KL Tower tu belakang rumah saya. So I've seen the tower being built. So and also dulu that place kan, bukit tu memang saya selalu datang. Selalu pergi morning walk dengan my late grandmother. So, I see. Oh, ni memang betul anak jati KL ni kan. Sebelum KL Tower tu ada lagi pun dia dah ada dekat situ kan. Betul. Jadi maksudnya bila ada fashion show yang akan dilaksanakan di KL Tower tu, Kelvin rasa macam you know the place kan. I know the place, and then lepas tu yang you tadi cakap kan, suasana dia berangin ke atas tu, so sesuai lah sebab saya memang suka dan minat guna kain chiffon. So kain chiffon tu akan flowy nanti. Just like bagi dia terbang. Perfect, to show off the natural quality of the chiffon. Bagi dia behave how it should behave. Ya kan, daripada indoor then the model have more work to do kan. Dia kan kalau dalam indoor then model kena flip banyak sikit lah kan. Tapi the models for this parade kan, setahu Kelvin memang professional models, and these models for my segment, all of the models I would say dah bekerjasama dengan Kelvin for a long time. So dia pakai baju kita, dia memang tahulah ciri-ciri Kelvin, apa yang dia nak menunjukkan pada malam tu atau during any show yang kita buat lah. Okay. Mungkin saya nak tambah sikit untuk pada di lokasi tu. Mungkin selalu kalau kita buat fashion show selalu dalam mall indoor. So ni boleh kita katakan ada kelebihan dia, iaitu special natural effect. Okay. Ya, betul. Angin and also
The Kel likes. Yalah, sebab Sangat cantik. tadi kita tengok layout tu akan penonton akan duduk di sekeliling tu. Ya, betul. Menghadap ke langit lah, keluar lah maksudnya kan. Betul. Jadi kalau ambil gambar tu memang cantik, saya boleh bayangkan. Memang cantik kan. Okey, bila cerita berkenaan dengan fashion show ni, Abang Yu sendiri, it's the first time ini dilaksanakan. Macam mana sokongan daripada your team semua? Ada penambahan ke? Macam mana kerjasama antara Abang Yu dan juga tim Abang Yu sendiri untuk melaksanakan fashion show? Okey, untuk penyediaan kaki batik sendiri, kita memang betul-betul amat teruja lah. So, saya ambil kesempatan kat sini untuk ucapkan terima kasih kepada Abang Zainal selaku founder of TFE. So, sebab ini adalah memang first time di mana lokasi dia tinggi. Kemudian saya pula untuk first time bersama dengan mereka-mereka fashion terkenal seperti Monzana, Riz Marzaini, Fizivu dan Melvin antaranya. So kita akan sekarang ni kita fokus lah untuk menyiapkan dia. Batik semua memang dicantik yang baru semata untuk fashion show ni. 100% hand drawn. Oh, wow. Saya pernah think bulan lepas saya pergi kelas canting batik kan. Ada wax semua itulah, color-color tu. Bukan mudah Jadi kita perlu berikan penghargaan kepada Abang Yu sendiri apabila ni antara individu yang masih hidup dalam industri batik ni untuk memastikan agar ini sentiasa dikenalikan. Ini merupakan tradisi kita sebagai masyarakat Malaysia. Kevin juga antara individu yang juga cukup hebat sebenarnya, menghasilkan banyak pakaian yang telah pun diperagakan ataupun dipakai oleh mereka yang mempunyai nama, yang dikenali dan sebagainya. Jadi sedikit harapan daripada Kevin sendiri bersama dengan fashion show akan dilaksanakan nanti. Harapan Kelvin dari show ni adalah Kel Tower akan orang akan kenal lebih lagi dan ramai orang lagi akan naik pergi sana untuk tengok pemandangan KL semualah. So make it a better landmark. So kalau orang nak buat acara apa-apa dinner ke apa, I believe they also have facilities untuk benda-benda macam itulah. And most importantly adalah nama Malaysia kita. Yeah. And what about your design? My designs are basically, as I said, sekarang for the last 10 years sebab kendak customer dan kawan, selalunya baju kurung traditional. Sebenarnya Kelvin buat banyak baju traditional Melayu. So this time kita memang full force untuk buat modern dresses. Mungkin adalah a few sedikit seksi sikit, tetapi tak terlampau lah. Ya. Sebab bukannya semua beragama Islam di Malaysia ni, kita perlu menghormati juga masyarakat lain. Jadi kita kena cater juga pelanggan-pelanggan ataupun mereka menonton ini yang betul. Mungkin bukan beragama Islam kan. Okey, terima kasih Kevin, terima kasih Mayus bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan TFE. Semoga berjaya dan selamat berjaya untuk fashion show yang akan diadakan pada 9 September nanti. Okey, kita nak berehat seketika. Kembali selepas ini ada topik menarik kita akan bawakan untuk anda. Jangan ke mana. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, laporan cuaca pada pagi ini kita lihat terlebih dahulu paparan image satelit bagi melihat keadaan cuaca semasa apa yang berlaku pada ketika ini. Pada ketika ini terdapat banyak kelompok awan aktif yang ini tertumpu di bahagian Selat Melaka dan juga di bahagian pantai timur iaitu di kawasan perairan Tioman. Baik, dan keadaan ini menunjukkan keadaan cuaca yang agak lembap dan bagi melihat keadaan ini dengan lebih terperinci kita beralih ke paparan gemerada. Baik, pada ketika ini jelas menunjukkan keadaan cuaca lembap kini sedang berlaku di sekitar negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor kerana pada ketika ini terdapatnya satu garisan badai yang telah terbentuk seawal jam 2 pagi tadi. Baik, di bahagian pantai barat di negeri Perak iaitu di daerah Kerian, Larut Matang Selama, Manjung, Bagan Datuk dan juga Hili Perak merasai keadaan cuaca yang lembap iaitu hujan berserta berpetir. Bahagian negeri-negeri lain seperti Kedah, Pulau Pinang dan juga Selangor mengalami keadaan cuaca yang agak mendung disertai dengan hujan renyai.
Turut dirasai pada kali ini keadaan cuaca yang lembap kini berlaku di negeri Terengganu iaitu melibatkan daerah Marang, Dungun dan juga di Kemaman. Baik, hujan yang berlaku pada ketika ini kita jangkakan ianya akan beransur dalam tempoh 2 hingga ke 3 jam lagi. Bagi negeri Glen buat persegi di selatan khususnya dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku. Baik, pada ketika ini bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, alhamdulillah dalam keadaan cerah, tiada hujan yang berlaku di hampir ke semua bahagian. Baik, kita teruskan dengan ramalan cuaca pada petang nanti. Kita masih lagi menjangkakan keadaan cuaca lembap akan berlaku di hampir ke semua negeri di semenanjung Malaysia, khususnya di bahagian pantai barat. Hujan akan terbentuk di bahagian pantai barat daripada negeri Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan selari dengan angin tiup pada arah barat daya, jadi hujan akan bergerak ke arah pantai timur. Jadi pada lewat petang hujan akan berlaku di sekitar di negeri Kelantan, Terengganu dan juga di utara di negeri Pahang. Bagi negeri Sabah pada petang nanti hujan akan berlaku di kebanyakan bahagian dan ianya lebih tertumpu di tengah iaitu melibatkan bahagian pedalaman, pantai barat dan juga di bahagian Kudat serta di bahagian tengah di bahagian Sandakan. Baik, bagi negeri Sarawak hujan akan lebih tertumpu di bahagian pedalaman iaitu di bahagian Miri, Limbang, di bahagian Kapit, di bahagian Seri Aman dan juga di bahagian Sibu dan juga Betong. Keadaan lembap ini kita jangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke awal malam nanti. Baik, ini saja yang dapat saya kongsikan dengan anda. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terkini, anda boleh layari laman sesawang kami di www.met.gov.my ataupun anda boleh muat turun aplikasi My Cuaca ataupun anda boleh layari Facebook, Instagram, Twitter dan juga YouTube kami. Baiklah, sebelum pisah kita ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. minit tanpa henti. 76 minutes non-stop. Transparent and concise. Paparan komprehensif, ringkas dan padat. Saksikan Kanta 744, 7.44 malam. Berita perdana 8 malam. Malaysia Tonight, 8:30 PM. Detiknya bakal tiba. Perjuangan dalam keharmonian. Satu hati dengan semangat kesukanan. Sukan Asia ke-19 Hangzhou 2022 bersama RTM, penyiar rasmi.
Kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan merupakan slogan ataupun tema untuk sambutan Hari Kebangsaan. Dan bersama kami ketika ini untuk membincangkan bagaimana RTM telah pun menjadualkan pelbagai pengisian menarik di TV dan juga radio. Kita ada dua tetamu yang sebenarnya merupakan bos-bos kita lah sebenarnya. Encik Abdul Hadi Muhammad Yusof yang merupakan pengarah bahagian program TV di Jabatan Penyiaran Malaysia, dan juga Encik Abdul Razak Ahmad, penolong pengarah Seksyen Penyelarasan dan Penjadualan Radio Jabatan Penyiaran Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami, bos-bos. Terima kasih, Terence. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa. Padat jadual kita untuk kemerdekaan ini dan pelbagai pengisian telah pun disediakan. Sebentar tadi kita dah bincangkan tentang konsert di Johor yang akan turut dipancarkan melalui Johor FM dan juga melalui siaran Facebook Live. Bagaimana pula dengan TV, Encik Abdul Hadi? Apakah siaran-siaran yang akan kita pautkan untuk menyemarakkan lagi semangat cintakan tanah air bersempena dengan sambutan 31 Ogos nanti? Okay, terima kasih, Terence, dan juga penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia. Tahun ini sebagai lazimnya apabila Hari Kebangsaan ini, maka kita akan memberikan fokus tentang perarakan pada 31 Ogos. Sebelum ini kita mengadakan perarakan liputan itu di Dataran Merdeka. Daripada tahun ini Jawatankuasa telah memilih untuk adakan di Putrajaya, satu lanskap baru dan satu lokasi yang baru juga di Putrajaya. Selain itu, bila menyentuh soalan Terence tadi, kita di RTM, di TV khususnya, telah bermula dengan penerbitan kapsul penyiaran lagu-lagu patriotik sepanjang bulan kemerdekaan ini. Selain itu, kita juga telah memulakan dengan mengadakan kapsul jejak seorang negarawan yang mengenang jasa dan pengorbanan Allahyarham Tun Dr. Ismail. Ini diterbitkan oleh RTM sendiri. Dan ianya dah kita siarkan juga sebanyak 6 episod selain daripada program-program tunggak lain. Di TV kita akan adakan terbitkan panggung yang bertajuk Angin. Itu adalah terbitan dalaman unit drama TV sendiri. Kita juga akan mengadakan akan nyiarkan drama Pasir Putih Matanani sempena 16 September. Lokasinya keseluruhan di Pulau Matanani di Sabah. Satu lagi ruang dan juga suasana baharu yang mana kita melihat keindahan masyarakat di Sabah kita angkat dalam drama ini. Selain itu, kita di TV pada tahun ini akan juga menyiarkan drama patriotik yang berunsur patriotik, iaitu kita ada dua filem yang cukup mendapat perhatian umum, iaitu filem Pascal dan juga Lieutenant Adnan. Anda sedang menyaksikan sedikit sinopsis dan visual-visual daripada Angin yang telah disebutkan oleh Encik Abdul Hadi tadi, dan juga sebentar tadi daripada dokumentari Matanani yang dibawakan dari pulau yang cukup unik. Jadi pengisian-pengisian ini berkisar kemerdekaan, patriotisme dan semangat cintakan tanah air, bukan sahaja dari sudut kenegaraan tapi juga dari segi mencintakan perpaduan kita sebagai Malaysia Madani, Malaysia yang berbeza kaum dan juga fahaman. Bagaimana ia bakal disemarakkan menerusi siaran radio pula? Okey, baik, terima kasih Terence. Untuk radio sudah pastinya kita adalah tonggak utama adalah lagu. Kita bermula dengan kita menyiarkan lagu-lagu patriotik. Apabila bermulanya bulan kebangsaan ini, kita dah pun bermula dengan lagu-lagu patriotik, dan juga kita meneruskan dengan kapsul, info kapsul dan sebagainya. Dan bagi radio, kita menjurus kepada 3 aspek utama. Pertamanya adalah kita mewajibkan 36 stesen kita mengadakan drama khas sempena bulan kebangsaan. Keseluruhan stesen terpaksa menerbitkan drama khas. Yang kedua, kita juga mewajibkan setiap stesen menerbitkan dokumentari khas sempena bulan kebangsaan. Dan yang ketiga adalah
program tonggak utama kita. Bagi setiap tahun sempena dengan Bulan Kebangsaan, Hari Kebangsaan ini, kita ada Aspirasi Merdeka. Pada tahun ini, 22 stesen akan mengadakan program Aspirasi Merdeka yang kita mulakan sejak tahun 2014 dengan pengisian untuk menyemarakkan Bulan Kebangsaan ini. Umpamanya kita bermula di Perak pada 15 Ogos lalu, Trax FM dan juga Perak FM telah menyantuni pelajar-pelajar sekolah, mengembarkan jalur gemilang dan sebagainya, dan ini akan berterusan hinggalah 16 September nanti. Dan seterusnya program yang kita akan juga laksanakan adalah konsert khas Merdeka, di mana 10 stesen akan mengadakan konsert khas Merdeka sempena dengan Bulan Kebangsaan ini. Selain itu, kita juga mempergiatkan program-program khas bagi setiap stesen mengikut lokaliti masing-masing. Sebenarnya pengisian itu padat. Macam kita di stesen radio, kita membentukkan puratanya 4 jam sehari khas untuk program-program berkaitan dengan Bulan Kebangsaan. Sudah pasti juga kalau kita lihat di Semenanjung ini mungkin padat dengan pengisian radio daripada bukan saja RTM tapi juga daripada pihak swasta, tapi di Sabah dan Sarawak RTM begitu penting dengan siaran-siarannya kerana masyarakat-masyarakat di kawasan-kawasan Sarawak umpamanya yang saiznya pun lebih besar daripada Semenanjung, kita boleh bayangkan bagaimana pentingnya siaran-siaran yang berbentuk perpaduan di sana. Jadi adakah program-program ini akan berbeza daripada kesesuaian negeri dan juga tema yang bakal diangkat nanti? Memang kita membezakan antara program-program bagi setiap negeri. Kita memberi tumpuan fokus kepada setiap negeri ini adalah dialek masing-masing. Terutama di Semenanjung ini kita fokuskan kepada dialek. Dan juga kalau di Sabah Sarawak kita memfokuskan program-program ini kepada suku kaum masing-masing. Kerana kita di Sabah Sarawak kita ada stesen khusus untuk dialek dan sebagainya kan, dan sebenarnya program-program mereka menjurus ke arah itu. So, jadi kita tetapkan macam kalau drama, kapsul dan sebagainya khusus kepada, kita bagi niche-kan kepada golongan-golongan ataupun suku kaum yang terbabit lah. Sebagai contoh, RTM adalah satu-satunya penyiaran di negara ini yang mengadakan stesen radio khas untuk masyarakat orang asli. Betul. Dan menyebut pasal orang asli ini juga menarik. Mereka akan membuat macam drama yang kita katakan tadi khas. Kalau kita katakan kalau kita bahasa Melayu satu bahasa. Ini dari Temia, Jakun dan sebagainya khas untuk golongan suku kaum masing-masing. Kembali ke TV, Jabal Hari. Adakah pengisian kita juga akan diangkat dalam pelbagai bahasa sebagai contoh untuk mengimerakkan lagi perpaduan yang sedia ada ini? Kita di TV kita orang kata bila TV ni dia akan sebut visual. Jadi bila visual ini kita dalam apa juga program kita, maka wajah-wajah daripada Sabah, Sarawak akan kita terapkan. Dan kalau kata mungkin kita akan dapat melihat video klip lagu Tekad Perpaduan yang akan disiarkan ini juga mempunyai wajah-wajah daripada seluruh rakyat di negara kita. Maknanya kita tidak menggabungkan daripada Sabah, Sarawak dan juga daripada Semenanjung. Ini semua kita garap. Ada juga program-program kita yang mengambil dan juga mengikira dialek-dialek tempatan. Sebagaimana saya kata tadi, kalau Pasir Putih Matanani itu, maka kita selitkan dialek Sabah di dalam program itu. Dalam drama itu, yang mereka bercakap dalam dialek itu, maka kita pun mempelajari secara tidak langsung, mempelajari bagaimana masyarakat dan juga menyelami kehidupan mereka. Dan ini adalah perkara yang kita cuba terapkan dalam penerbitan-penerbitan kita. Dan kita juga menyiarkan program-program daripada Sabah, Sarawak. Mereka juga telah menyusun program-program, kalau di Sarawak program steady dan sebagainya, khusus untuk bulan kemerdekaan. Kalau kata di Sabah kita ada program Baskers. Yang itu akan kita siarkan satu konsert khas berhubung dengan kemerdekaan ini, terbitan RTM Sabah. Jadi kita dapat juga melihat bagaimana artis-artis daripada Sabah membuat persembahan dan sebagainya. Dan ini merupakan antara program-program yang kita buat dan kita terbitkan, yang mana memberi peluang dan ruang
kepada rakan-rakan kita yang lain. Bagaimana untuk para penonton mendapat akses kepada siaran RTM selain daripada kaedah biasa? Adakah mereka juga boleh menyaksikan drama-drama dan terbitan ini menerusi pautan streaming? Ya, selain daripada konvensional, kita ada 5 saluran di RTM ini. Tidak lagi kita memfokuskan pada TV1 saja. Kita dah ada TV1, kita ada TV2, kita ada TV OK, saluran sukan, kita ada berita. Semua ini mempunyai sifatnya yang berbeza. Jadi selain daripada itu, penonton-penonton juga boleh mengakses rancangan-rancangan kita menerusi RTM Klik. Yeah. Dan kita sekarang ini telah menjangkau jutaan download dan juga pengikut. Dan mereka memang menggunakan platform RTM Klik ini untuk melihat program-program kita. Dan yang menjadi tarikan sekarang ini yang akan menjadi itu adalah pada malam ni bola apabila Malaysia akan bertemu dengan Vietnam, akan disiarkan di TV OK dan juga saluran sukan. Ini adalah juga satu mungkin hadiah kepada rakyat Malaysia, dan kita sama berdoa untuk Malaysia mara terus ke bahagian akhir dan terusnya memenangi kejohanan bawah 23 ni nanti. InsyaAllah kita nantikan satu hadiah daripada pasukan kita kepada seluruh warga negara. Dan dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Encik Abdul Hadi dan Encik Abdul Razak kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Sebagai penonton-penonton setia kami, jangan lupa untuk menyaksikan semua pengisian menarik ini yang menanti anda, bukan sahaja melalui kaedah terrestrial tapi juga melalui pautan streaming yang boleh anda akses 24 jam sehari. Seterusnya kita akan berehat seketika dan kembali bersama anda dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan ke mana-mana. Siaran langsung Hari Kebangsaan 2023. RTM membawakan kepada anda siaran secara langsung bersempena perbarisan dan perarakan sambutan Hari Kebangsaan 2023 pada ketetapan berikut. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Bagi mendukung peluang keusahawanan, program latihan dan pembiayaan akan dipergiatkan, terutama masuk wanita dan belia. Sukacita diumumkan, kerajaan akan menambah lagi peruntukan 400 juta ringgit untuk pinjaman mikro di bawah agensi termasuk SME Corp, Tekun, Mara dan Teraju. Okey, baik, bertemu kembali dalam siaran Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita nak bercakap berkenaan dengan slot seterusnya, iaitu bersempena dengan Bulan Kemerdekaan ini. Ada satu telemovie khas Merdeka bertajuk Tentang Ogos. Jadi hari ini kita nak bersama dengan penulis skrip dan juga salah seorang pelakon yang membintangi telemovie Tentang Ogos ini. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Amela Azman antara pelakonnya, dan juga Nazar Manas selaku penulis skrip untuk telemovie Tentang Ogos. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-dua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sehat. Oh, ini dia bawa karakter dalam telemovie ke apa? YB. Oh, takutnya. Okey, YB. Okey, jom. Dah lalang Abang jawab tu kan. Okey, jom kita cerita sikit berkenaan watak yang dibawa oleh Abang Lastini untuk Tentang Ogos ni. YB. Nama saya tak payah sebutlah watak saya kan, sebab takut bila sebut YB nanti bila kebetulan pula bersama dengan nama YB lain nanti dia agak payah. Okay, sebab YB ni sebenarnya kesilapan YB yang bawa watak saya ni, saya tidak meneliti sahabat-sahabat di sekeliling saya yang banyak mengambil kesempatan. Ini dalam drama ni. Okey. Jadi dia mempergunakan, mengambil kesempatan, mengambil peluang tanpa saya sedar. Dan saya untuk merapatkan diri YB itu dengan orang-orang ini, saya bagi je. Tapi tanpa sedar bahawa saya telah melakukan kesilapan di dalam itu. Dan akhirnya untuk membetulkan semula itu, pertama sekali kita tak pernah sempurna. Bila tak pernah sempurna tu, satu peringkat tu kita kena sedar. Kena sedar, kena berubah, kena betulkan diri
Dan kalau tidak, laungan kemerdekaan kita itu tajuknya tentang Ogos tak tepat dan tak betul. Kalau kita buat juga, bermakna kita akan menjadi orang yang munafik lah. Okey. Baik, itu karakter yang dibawa oleh Abang Ila sendiri. YB ... nak tahu kena tengok nanti. Okey, daripada pandangan penulis skrip ni, cerita ni berkisar apa sebenarnya ni? Okey, dia sebenarnya saya selalulah, kalau saya selalu bertanya kepada diri saya sendiri dan saya suka panjangkan saya punya pertanyaan kepada diri saya sendiri, kepada penonton-penonton lain, kepada anak-anak muda. Selepas 66 tahun merdeka, kita tanya diri kita, adakah kita ni benar-benar merdeka? Sebab kita sebenarnya ada sesetengah bahagian kita masih dijajah. Terutama di bahagian pemikiran, daripada tindakan, daripada kita perbuatan kita hari-hari. Kita sebenarnya masih tidak boleh lari, ada certain thing yang kita sebenarnya masih dijajah. Contohnya dari segi pemikiran kita lah, kita anggap apa benda yang kita dapat tu sebenarnya hak kita. Tapi kita tanpa sedar, kita abai jualkan hak kita ni kepada orang lain. Contohnya dalam cerita ni dia pasal tentang minyak. Penyeludupan minyak, macam mana berlaku penyeludupan minyak apabila hak kita tu sebenarnya tapi diberikan dekat orang lain. Kita macam tanpa sedar, kita ingat benda tu tak ada kesan yang besar, tapi sebenarnya dia tu memberikan impak yang sangat besar. Contohnya daripada tahun 2018 sampai Ogos tahun 2022, kerajaan dah rugi hampir 25 juta kerana minyak yang diseludup ke luar negara. Itu pasal dia punya konsep apa benda yang saya cuba nak sampaikan. Okey, baik. Ini sedutan yang kami bawakan untuk anda semua bila berkenaan dengan trailer movie yang kita akan paparkan nanti, iaitu tentang Ogos ini. Okey, kita dah tahu background cerita ni pasal apa dan juga karakter ni bawa oleh Abang Ila sendiri kan. Jadi sepanjang penggambaran ni, apa yang abang rasa penonton boleh dapat nilai-nilai murni daripada menonton cerita tentang Okey, bila kita kaitkan diri kita dengan Ogos, maka jangan kita ulang dan ulang Ogos itu merdeka untuk apa. Tidak sempurna itu pada saya biasa. Tapi benar-benar kita ubah. Kena ubah, baru kita tahu apa yang kita dapat. Sebab kita ni bukan hari ini sahaja berada di sini. Bila kita tak ada nanti, definitely kalau kita tak ubah, kita akan ditanya. Bukan ditanya oleh pengarah atau ditanya oleh penulis skrip atau syuhada. Tak. Kita akan ditanya oleh pencipta kita. Kenapa kau buat benda tu? Why? Engkau YB ke? Engkau orang biasa ke? Siapa ke? Kalau tak betul, bila dibuat perkara ni tak kena ditanya. Jadi itu kemerdekaan. Itu bukan sahaja merdeka kepada negara sebagai rakyat. Bukan. Kita terpaksa memerdekakan diri kita bila sampai waktu kita dah tak ada nanti, kita akan ditanya. Maka Allah akan tanya, merdekakah kamu? Jawab. Ya, itu daripada konsep kemerdekaan yang sebenarnya kita boleh perluaskan lagi, bukan sekadar konteks dalam kenegaraan, patriotisme, nasionalisme dan sebagainya. Untuk Abang Nazar sendiri kan, setting ni tahun bila ni? Kira yang current ke, yang sekarang ke? Dia pada masa sekarang. Pada masa sekarang lah. Jadi isu ni juga bersangkut paut dengan apa yang berlaku, realiti yang sekarang lah. Dan sebab watak-watak yang dibawa, contohnya Abang Imam Manan, Abang Hilal, Syafiq Naswib, semua dia sebenarnya mewakili isu-isu tersendiri. Contohnya macam Abang Hilal pasal dari segi dia cakap pasal dia punya side lah kan. Macam Imam Manan dia pasal dia dah walaupun dia seorang pesara askar tapi dia rasa kerja dia tidak berhenti di situ. Dan macam watak Syafiq Naswib, dia seorang banduan. Dia keluar daripada penjara, macam mana dia nak adapt dengan dunia yang baru. Contohnya. Tapi apabila ada satu dialog yang Abang Iman Manan bagi tahu kepada Syafiq, dia kata watak tu lah Ismail dengan Ishak. Ismail tu cakap bahawa dia cakap merdeka ni sebenarnya dalam diri kau. Walaupun kau dah keluar daripada penjara, tapi sebenarnya kau sebelah kaki pun tak keluar lagi. Maknanya fikiran dia masih terpenjara. So maknanya penjara tu sebenarnya dalam diri kita sendiri. Kita nampak kita bebas, tapi sebenarnya kita tak tahu kita ni dipenjara oleh macam-macam benda. Macam kebebasan bersuara, kebebasan nak buat decision, nak buat keputusan. Semua tu kita kena fikir, kita ni bebas ke tidak? Kita ni merdeka atau tidak? So penjara pada saya, sebenarnya maksud penjara itu, saya nak kupaskan sini. Selagi kita berada dalam hidup kita, tak balik semula diri kita kepada fitrah kita yang dijadikan oleh Allah,
beri kita ni, itu kemerdekaan hakiki sebenarnya. Penjara itu tetap kita akan penjara kerana kita tidak kenal siapa kita, siapa pencipta kita. Jadi bila kita dah tahu siapa kita dan siapa pencipta kita, InsyaAllah kita akan merdeka lah. Allah kata kau release lah kamu kan gitu kan gitu. Kalau tidak, mereka dekat dunia tu macam dalam penjara, kaki selepas tu tak lepas lagi lah kan. Jangan. Itu kan. Sekadar macam wayang je lah. Sekadar wayang. Tak, memang. Macam bebas tapi sebenarnya tidak. Syuhada, kita tak nak kita anak wayang, kita sekadar di dalam wayang. Betul. Kerana dialog-dialog kita di dalam wayang itu, kita akan dipertanggungjawabkan dan akan ditanya. Maka kalau kita sekadar berlakon dan kita tidak buat, definitely lah di dalam Alkitabnya akan menyebut munafik lah kita. Tak payahlah pura-pura. Ya, betul. Cuma bila kita cakap berkenaan dengan ialah cerita berkenaan kemerdekaan dan sebagainya ini, dia secara tidak langsung dia akan ada barangkali untuk menyentuh isu-isu yang sensitif kan, kadang-kadang agama, kaum dan sebagainya. Bagaimana Abang Nazar apabila mencipta satu karya ataupun skrip berkenaan tentang Ogos ini supaya ianya dapat dipelajari tanpa menyentuh isu-isu yang sensitif? Okey, pertama sekali kalau saya menulis, saya cuba berlaku jujur dengan diri saya sendiri. Apa benda yang saya nak sampaikan. Dan memang macam Abang Ila cakap tadi, nama YB itu pun mungkin akan trigger someone contohnya, tapi itu tidak berniat saya. Niat saya sebenarnya macam Abang Ila cakap lah, kita semua ni bukannya maksum pun. Kita ada kesilapan yang kita buat. So why not apabila kita sedar kita punya kesilapan tu, kita cuba betulkan lah. Itu sebab apabila saya fikir isu sensitivity tu, kalau nak fikir banyak semua benda ada isu sensitif. Tapi ada setengah benda saya rasa saya punya social responsibility untuk saya bagi tahu kepada umum, kepada penonton. Contohnya dari segi masa saya cakap tadilah, isu penyeludupan minyak. Macam mana hak kita tak sedar. Kita ingatkan benda tu remeh lah. So kita bagi, kita jual kepada orang luar, padahal itu ialah hak kita. So benda-benda macam tu, apabila kau cuba letakkan kaki kita di dalam kasut-kasut watak yang ada di situ, apa tindakan kita? Adakah kita akan buat macam apa yang diorang buat, macam Adnan, contoh watak Adnan dalam tu yang menyeludup minyak ni apa semua. Adakah kita akan menjadi Adnan? Adakah kita akan menjadi YB? Ataukah kita akan menjadi Ismail, Ishak atau yang lain-lain lah. So saya cuba berlaku jujur lah dengan watak tu, sebab walaupun saya tahu benda ni tak. Kenapa tak gunakan orang YB tu nama Hilal aja kan? Tak apa. Jadi sekurang-kurangnya kalau saya jadi YB Hilal, kan? Kalau tak betul orang pinpoint pada saya je kan. Jadi boleh je lah saya nak lepaskan apa saja bahasa tu dalam tu kan. Kalau orang nak tunjalkan saya YB Hilal, tak ada kena mana di bahagian mana pun kan. Kenapa? Dia tanya benda skrip dia lagi. Sebab saya rasa masa saya buat skrip tu, ialah YB Hilal ni agak busy orangnya. Orangnya sibuk. So saya kalau saya tulis nak YB Hilal, kemudian tiba-tiba tak dapat nak ambil dia sebagai pelakon, susah pula saya. Kalau saya pernah terasa sebagai pengacara betapa garangnya YB. Penulis pun dia tanya jugalah. Tapi kita fahamlah gurauan jenaka pagi kan kita kongsikan. Jadi secara ringkas sama-sama berkenaan dengan tentang Ogos ini akan ditayangkan nanti untuk anda ikuti siarannya pada 28 Ogos ini jam 9 malam di TV2. Terima kasih Abang Nazar, terima kasih Abang Ilan. Itu je kesempatan kita ada pada pagi ini untuk bercakap berkenaan dengan Selamat Hari Merdeka. Jangan lupa turun dataran Putrajaya. InsyaAllah. Merdekakan diri kita. Ya, merdekakan minda anda semua. Jangan lupa sekali lagi saya kongsikan 28 Ogos 9 malam di TV2. Merdeka. Ogos Merdeka. Kita balik sedikit kembali selepas ini. Melaksanakan pembaharuan supaya Malaysia dapat tergolong antara 12 ekonomi terbaik di dunia dari segi daya saing dan ease of doing business. Maka seharusnya diwar-warkan ke seluruh pelosok dunia bahawa Malaysia terbuka dan bersedia menerima kehadiran para pelabur dan peniaga.
Kembali bersama kami dalam Sahab Pagi Malaysia dan di SPM Plus. Pagi ini kita bawakan sekali lagi Nesque, produk yang sememangnya membawakan khasiat sarang burung walit kepada anda, dan kita akan bercerita tentang khasiatnya, kenapa ia adalah suatu yang penting dalam khasiat pemakanan anda seharian. Kita bersama dengan Cik Azman yang telah pun bersedia bersama kami pagi ini. Cik Azman, kenapa sarang burung walit ini sentiasa jadi rebutan dan semua orang kata dia mempunyai 1001 khasiat? Apakah sebenarnya rahsia di sebalik sarang burung walit? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ramai yang bercerita tentang khasiat sarang burung walit dan ramai juga dah tahu sarang burung walit khasiatnya. Kerana dulu mungkin kita golongan-golongan yang kurang mampu nak beli kerana harga yang sangat-sangat mahal ya. Jadi hari ini Nesque Parti Sarang Burung Walit datang ke SPM akan buat satu promosi yang mampu bilik harganya. Okey. Yang pertamanya, kita adalah parti concentrated 2 dalam 1. Pertama di Malaysia. Jadi produk ni boleh dimakan dan juga disapu di bahagian luaran. Jadi kepada tuan-tuan yang mengalami seperti kulit-kulit kering ataupun kita faham semakin kita berusia, kadang-kadang di bahagian kaki kita ada kehitaman, luka-luka. Sapu saja di bahagian luaran tu. InsyaAllah dengan pemakanan yang konsisten dan juga apa yang disarankan oleh Nesque Parti Sarang Burung Walit akan memberi kesan yang sangat-sangat positif. Okey, 3 fungsi utama sarang burung walit ini adalah melancarkan kembali saluran sistem saraf dalam tubuh badan kita. Yang mana kita tahu bila urat saraf kita perlahan ataupun bergerak perlahan, jadi itu adalah punca-punca ataupun faktor-faktor utama kebas-kebas. Tenaga yang untuk menggenggam tu dah jadi macam tak berapa nak kuat. Kadang-kadang yalah, sarang burung walit ni senang kalau saya nak ceritakan ya. Dia baik daripada rambut sampai hujung kaki. Apa segala bagai penyakit yang tuan-tuan hadapi, insya-Allah pemakanan yang konsisten ya, tidak ada masalah. InsyaAllah ia akan memberi kesan dan memberi tenaga dalaman kita seperti muda-muda. InsyaAllah. Okey. Jadi tuan-tuan dapat lihat kita adalah parti sarang burung walit. Dia bukan air lah. So parti ni cara makan pun sangat-sangat mudah. Pengambilan dia hanya perlu 2 sudu pagi sebelum kita makan, perut kosong lah maksudnya. Dan yang keduanya 2 sudu sebelum kita tidur. Okey, bagi ramai dah pelanggan-pelanggan kami yang datang kepada kami mengadu masalah lutut. Masalah lutut adalah yang paling banyak kami terimalah. Alhamdulillah, ada makcik ni datang kepada kami, datang pakai kursi roda pada bulan 5 dan dia beli produk sarang burung walit Nesque dengan pemakanan yang konsisten. Bulan 8 ni dia datang lagi, dia repeat. Saya nampak sendiri dia turun daripada kereta, berjalan. Alhamdulillah. Satu yang sangat-sangat impak, yang sangat-sangat bagus ya. Jadi masalah lain seperti mata tuan-tuan nak membaca, kadang-kadang nak mengaji, kadang-kadang memandu malam agak susah. Alhamdulillah. Sarang burung walit ni, itu yang saya cakap, dia melancarkan keseluruhan sistem saraf dalam tubuh badan kita. Cik Darren, sistem saraf dalam tubuh badan kita ni kat mana yang tak ada? Semuanya ada. Semuanya ada. InsyaAllah sarang burung walit dapat memberi kembali melancarkan balik peredaran darah dalam tubuh badan kita. Ada lagi yang bagi tahu pada kami masalah bacaan dalam tubuh badan. Semua naik. Nak makan berpantang. Nak beriadah pun tak boleh. Kadang-kadang nak pergi ke mana, bila soal kesihatan ni kita tahu kan, kita ni macam stres. Jadi kalau nak ke mana kita dah tak boleh. Jadi kita fikir masalah kesihatan saja. InsyaAllah dengan pemakanan sarang burung walit akan merubah kembali keceriaan tuan-tuan. Cuba dapatkan rasa dahulu parti sarang burung walit pure daripada Nesque. 2 dalam 1. Okey. Ada yang tanya lagi. Okey, kami golongan yang makan ubat hospital.
boleh tak makan sarang burung walit? Soalan yang cantik kan? Okey, boleh. Tapi ubat-ubatan hospital tu, tuan-tuan perlukan jarakkan masa sedikit. Antara setengah jam ataupun 1 jam. Baru boleh makan sarang burung walit. Jangan dicampur dengan air bergas. Janganlah. Pantang. Saya ulang, pantang. Jadi, kalau nak campur dengan air minuman kegemaran, boleh. Tak ada masalah. Boleh campur dengan teh, kopi, boleh. Tak ada masalah. Okey, kandungan dalam pati sarang burung walit Nesquik ini adalah 80% itu sendiri sarang burung walit. Dan ada gabungan 20% aloe vera. Maknanya sarang burung walit ni dia baik untuk kecantikan. Kalau pada orang-orang perempuan, tak perlu lagi nak cari apa-apa kosmetik. Sarang burung walit dah boleh buat masker. Ambil satu sudu, malam-malam kita buat masker untuk luaran. InsyaAllah tengok pada hari-hari berikutnya dah tak ada jeragat, dah tak ada jerawat kan. Jadi dengan satu produk dia dapat keseluruhan dalam tubuh badan. Bukan daripada segi kesihatan. Bila kita sihat, kita yakin, kita gembira, ke mana saja pun kita tak jadi masalah. Dan tiada gula, tiada lemak. Dia adalah makanan kesihatan sepenuhnya. Seterusnya kembali kepada mampu milik tadi tu. Promosi. Okey. Harga kilang kita, kita adalah pengilang. Kilang kita berada di Negeri Sembilan, Cengkau, Rembau. Okey, harga kilang kita satu botol RM89. Jadi mungkin rasa mahal, tapi harga RM89 ni adalah yang murah antara harga-harga di pasaran luar. Tapi di Selamat Pagi Malaysia hari ini, Nesquik nak membuat promosi 1 hari sahaja. Boleh dapatkan di talian yang tertera di televisyen tuan-tuan, dengan pembelian 5 botol pada hari ini. Harga sebenar 5 botol hampir RM500. Tetapi hari ini saya nak berikan dengan harga serendah RM250 sahaja. Tuan-tuan dapat 5 botol, boleh simpan ataupun boleh berkongsi dengan jiran-jiran. 5 botol RM250. Harga biasa lebih daripada RM500. Hampir RM500. 5 botol ini didapatkan sekarang. Promosi istimewa menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia. Anda hanya perlu call ataupun dial nombor yang tertera di skrin anda sekarang juga. Jadi kepada mereka yang mungkin berminat untuk mendapatkannya pada hari esok, harga dah naik kembali lah. Ya, betul. Promosi adalah hari ini sahaja. Jadi saya nak ceritakan lagi satu testimoni yang mana lama seorang pakcik berada di Felda, Johor, duduk di kursi roda, sukar untuk menguruskan diri, nak pergi tanda sukar, nak pergi disebabkan masalah bacaan dalaman yang tinggi, sakit lutut yang sangat kuat disebabkan sarang burung walit ia menguatkan saraf dan tulang. Jadi kepada tuan-tuan yang mengalami sakit lutut ataupun sakit tulang, untuk sebarang pergerakan yang lambat, insya-Allah daripada sistem saraf kita lah bermulanya untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh badan kita, barulah kita dapat kesihatan tu. Jadi beliau dah makan hampir 3 botol dengan pemakanan yang konsisten. Jangan hari ini makan, besok tinggal pula. Konsisten maksudnya setiap hari kita makan dan 2 sudu. Sehari 4 sudu saja. So ini pati dia sangat-sangat menjimatkan. Kalau air itu mungkin kita sekali minum habis kan. Tapi ini pati dia hanya 2 sudu pagi, 2 sudu malam. Kesan seawal 4 hari, 5 hari tuan-tuan dapat rasakan. Itu yang hebatnya pati sarang burung walit Nesquik ini. Jadi dapatkannya sekarang, jangan tunggu lagi tuan-tuan dan puan, kerana ia menanti anda untuk hari ini sahaja. Dan menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia, sila dial nombor yang tertera di skrin anda sekarang juga. Dapatkan pack promosi 5 botol Nesquik dengan tawaran istimewa RM250 sahaja. Harga biasa menjangkau RM500. Jadi dapatkannya sekarang hanya untuk anda para penonton Selamat Pagi Malaysia. 5 botol RM250 sahaja. Ya, betul. Terima kasih Encik Azman kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia, dan terima kasih kerana bawakan khasiat Nesquik kepada para penonton kami. Kita akan berehat seketika untuk melihat satu lagi paparan menarik yang kami sediakan khas untuk bulan kemerdekaan ini, di mana Atma Kirana menjadi sentuhan istimewa. Pameran istimewa ini menanti anda untuk menyemarakkan lagi semangat cinta kata tanah air. Kita saksikan apakah kandungan Atma Kirana.
Seni Negara sedang berlangsung pameran hanya satu yang bertajuk Adma Kirana oleh artis Abdul Syakir. Jadi pameran ini merupakan pengenalan mendalam tentang prinsip-prinsip rukun negara dan juga yang bergabungkan dengan motif bunga. Jadi Adma Kirana bermaksud jiwa yang indah dalam bahasa Melayu ataupun Sanskrit kuno. Jadi motif-motif yang dipilih oleh artis ini merupakan motif bunga yang dipilih secara teliti oleh artis sendiri. Tema Adma Kirana ialah daripada rukun negara itself, and saya dapat inspirasi untuk instalasi ini daripada buku Rukun Negara Selayang Pandai daripada Edinku. Selain daripada ianya satu instalasi, ia juga dipadankan dengan motif yang saya dapat daripada research yang saya dah buat berkenaan dengan songket, dengan batik dan juga ukiran kayu Melayu. So daripada situ saya interpretasikan ke atas motif yang saya rasa sesuai dengan rukun negara yang kita ada sekarang. Instalasi ini terdiri daripada 100 kepingan LED panel yang telah di refurbish ataupun kita panggil upcycle lah daripada billboard ataupun papan iklan di tepi jalan. Kita upcyclekan baliklah LED panel ni kepada second life ataupun hayat kedua untuk saya sebagai artis menggunakan panel ni sebagai canvas saya untuk mempamerkan motif-motif yang saya telah hasilkan. Dalam masa yang sama, instalasi ini telah disokong oleh Yayasan Telekom Malaysia di bawah program Digital Tech Incubator. So, jadi saya salah seorang artis yang telah disokong oleh pihak Yayasan Telekom Malaysia. Pihak Converse Malaysia juga telah menyokong saya untuk menghasilkan karya ini. Ini ialah pameran saya yang pertama di Balai Seni Negara dan saya sangat-sangat teruja dan juga menghargai setiap peluang yang telah diberikan kepada saya. Selain daripada pameran Adma Kirana, kita juga ada pameran Nusa iaitu daripada koleksi tetap Balai Seni Negara sendiri, dan juga yang sedang berlangsung adalah pameran Hallyu iaitu dengan kita punya assimilation culture antara Korea dan juga Malaysia. Kepada para pengunjung yang ingin datang untuk menghayati semua pameran yang sedang diada di Balai Seni Negara, terutamanya Adma Kirana yang sedang berlangsung sampai 30 Oktober, anda dijemput untuk datang dan kemasukan adalah percuma. Kembali dalam segmen SPM Plus Tengok Suka Beli. Hari ini kita bersama dengan produk V Asia. Saya perkenalkan Dato' Azri Muhammad Razli selaku pengasas V Asia akan berkongsi berkaitan 3 produk yang sudah pun dipamerkan ataupun dipaparkan di atas meja hari ini. Dato' Azri, mananya muncul sedikit? Itu dia. Okey, silakan Dato'. Okey, terima kasih Syu. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Sahabat Malaysia. Syu, satu pembacaan saya, 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif. Tak aktif ya, selalu 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif, dan sebenarnya 6.9 juta wanita di Malaysia adalah obesiti ataupun berlebihan berat badan. Ingat ya, 6.9 juta wanita kat Malaysia ya adalah obesiti dan berlebihan berat badan. Dan satu lagi fakta yang anda kena tahu, 1 daripada 2 orang rakyat Malaysia adalah juga berlebihan berat badan. Dan saya kira perkara ini amat membimbangkan. Sebab apa Syu?
kita terdedah ya kepada ancaman penyakit berangkai-rangkai ya. Sebab apa? 1.7 juta rakyat Malaysia juga sebenarnya terdedah kepada ancaman penyakit berangkai. Yang mana kalau penyakit berangkai ni kita pun semua tahulah ya, masalah organ dalaman, jantung, buah pinggang dan sebagainya. Saya kira perkara ini sangat-sangat membimbangkan, bukannya saya seorang tapi semua orang. Dan sebenarnya ya, semua orang nak kekal sihat, cergas dan juga bertenaga. Dan bercakap mengenai pemakanan ataupun corak pemakanan kita semua dekat Malaysia ni, kata orang tu makan semuanya sedap-sedap, enak-enak belaka ya. Kita makan roti canai, nasi lemak, semuanya makanan berkalori tinggi. Sebab tu ya, pentingnya untuk anda pilih satu makanan tambahan yang dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Tak kurang juga anda kena dapatkan ya, kalau kita perhatikan ramai antara kita ya, kadang-kadang ya dah buat Atkins diet, dah buat keto diet, dah buat intermittent fasting. Sebab apa? Nak capai berat badan, tapi susah sangat nak capai berat badan. Jadi ya, sebenarnya kalau ditengok balik ya, sebab tu pentingnya anda kena amalkan ya diet suku-suku separuh, ataupun ya kita kena lebihkan pengambilan serat dalam pemakanan. Dan sebenarnya satu kajian saya baca, rakyat Malaysia kurang mengamalkan pemakanan serat. Dan sebenarnya serat yang perlu anda amalkan ialah 25 hingga 40 gram serat setiap hari seperti yang dicadangkan oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Sebab tu kalau anda tengok ya, apple fiber dan orange fiber VASA ni dah lama dekat pasaran Shu ya. Saya boleh katakan dah hampir 15 tahun. Terus utuh ya daripada segi penjualan. Sebab apa? Dah ramai bantu ya anda yang ada masalah kesihatan. Kadang-kadang yang kolesterol terlebih tinggi dan sebagainya. Penting untuk anda amalkan juga serat yang mencukupi. Terutamanya kadang-kadang kalau kita tengok ya, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang kurang, kata orang tu kesihatan kurang baik, kolesterol tinggi dan sebagainya ya, sebab oleh kata orang tu tak jaga pemakanan sebelum ni, ataupun anda yang ada masalah berlebihan berat badan ya, susah sangat nak capai bentuk badan ideal, kadang-kadang dah kurang makan, dah buat diet sebagainya, tapi apa kata anda semak balik corak pemakanan anda amalkan tak fiber ataupun serat yang mencukupi. Sebab tu pentingnya anda dapatkan ya apple fiber ataupun orange fiber VASA ni, yang mana dapat membantu ya memberi rasa kenyang yang berpanjangan, menyekat selera makan anda. Tak kurang juga ya, dalam masa sama 4 hingga 8 jam bantu detox. Akan keluar semua toksin-toksin ya, segala lemak, lendir semua akan keluar melalui proses perlawasan. Penghadaman anda pun lebih baik. Tak kurang juga ya, badan akan rasa lebih ringan lepas kita membuang. Yang mana kesannya bila anda minum apple ataupun orange fiber VASA ni 4 hingga 8 jam pengambilan anda akan ketandas. Dan jangan risau, hanya pada peringkat awal sahaja ya, hari pertama atau kedua je anda akan kerap ketandas sikit. Sebab apa? Nak keluarkan segala toksin-toksin dalam badan. Hari ketiga tu dah kurang kerap ketandas ya. Sebab tu kalau anda amalkan fiber ni, anda akan rasa lebih sihat, cergas dan juga bertenaga. Akak-akak yang mungkin risau sebelum ni Shu ya, baju lama tak boleh pakai, kena pakai baju-baju besar. Sebab apa? Badan tak cantik ataupun perut sangat-sangat meninggi. Bila minum fiber ni, soal pengambilan ni, anda tengok 3-4 hari ya, mungkin baju yang lama yang kecil tu dah boleh pakai balik Shu. Dan saya juga nak buat demo kepada penonton sampai Malaysia, dapat tengok dekat gelas saya kat sebelah ni Shu, yang mana saya letak gelas ni ada lapisan minyak kat atas ni, dan saya nak tuang ya serat ni dalam gelas ni. Kejap lagi anda tengok ya, yang mana segala minyak ni yang dekat permukaan air tadi tu akan diserap, dia akan bawa ke bahagian bawah ya. Sekejap je ianya bertindak. Sebab tu saya katakan 4 hingga 8 jam pengambilan anda akan ketandas. Yang mana kalau makcik-makcik, abang-abang, akak-akak ya yang ada masalah sembelit, susah nak lawas, kadang-kadang memerap lama kat tandas sampai 30 minit, susahnya nak membuang ya, sebab tak amalkan kata orang tu serat mencukupi. Jadi dapatkan je apple fiber ni untuk berat badan kurang 70 kg. Kalau berat badan lebih 70 kg, minum orange fiber ni, insya-Allah 4 hingga 8 jam anda akan ketandas, badan lebih sihat. Insya-Allah kalau ada masalah kesihatan, kadang-kadang kolesterol dan sebagainya, ia juga dapat membantu ya. Dan juga membantu anda untuk dapatkan bentuk dan juga berat badan yang lebih ideal. Amalkan setiap kali selepas makan berat, waktu tengah hari ataupun waktu malam. Apple fiber untuk berat badan kurang 70 kg, orange fiber untuk berat badan melebihi 70 kg. InsyaAllah ya, badan lebih sihat, rasa lebih cergas, bertenaga. Dan juga bonus juga ya, sebab apa? Dapat bantu untuk kurangkan masalah perut buncit, berlebihan berat badan, dan insyaAllah anda juga akan dapat berat badan yang lebih ideal Su. Tu dia. Dan Su, saya dah habis cakap mengenai apple dan juga orange fiber VASA. Seperti mana saya katakan tadi ya, 43.7% rakyat Malaysia adalah tidak aktif ya, tidak mengamalkan kata orang tu pemakanan yang sihat ya, corak kehidupan yang sihat. Dan juga kadang-kadang ramai antara kita yang tak boleh langsung ya makan manis, tak boleh langsung ambil gula, tak boleh langsung makan daging ya, sebab apa? Masalah kolesterol dan sebagainya, juga tekanan darah tak seimbang ya. Sebab apa? Masalah kesihatan. Sebab tu mencegah lebih baik daripada merawat. Seperti mana saya nak beritahu kepada anda semua ya, Shu, produk VASA ni dah lama kat pasaran ni, lebih 10 tahun. Alhamdulillah ya, pengguna-pengguna kita yang guna, mereka terus setia dengan produk VASA. Alhamdulillah ya, menunjukkan taraf kesihatan
kesihatan yang semakin baik, ya, semakin pulih. Kalau sebelum ni mungkin ada kesihatan tak baik. Dan sebenarnya Syu, boleh katakan hampir setiap hari ya, saya di HQB Asia, kalau saya duduk kat office, ya, pengguna-pengguna ataupun staf-staf saya akan maklumkan, dia kata, pagi tadi ada pengguna yang telefon, dia kata keadaan kesihatan semakin baik, bertambah pulih. Ya. Alhamdulillah, ini adalah antara progres yang saya kira, ya, saya dapat berkongsi kebaikan dengan anda semua, yang mana bila anda amalkan, ya, makanan tambahan yang sihat, minuman yang tinggi antioksidan, ya, seperti Platinum Drink Big Asia ni, Su, dapat membantu meningkatkan mutu, tahap dan juga taraf kesihatan. Ya. Sebab apa? Platinum Drink Big Asia ni formulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah, yang mana ianya adalah rumusan minuman yang tinggi antioksidan. Sebab apa kita perlu makanan tinggi antioksidan? Sebab dapat membantu memerangi radikal bebas. Radikal bebas inilah yang jadikan penyakit. Ya. Kadang-kadang kita ni ada masalah kesihatan, mudah dijangkiti penyakit, sesama, demam dan sebagainya, tak kurang juga, ya. Makanan yang tinggi antioksidan juga dapat membantu mengembalikan keremajaan, jadikan kita lebih awet muda. Semua orang nak lebih muda, ya, nak awet muda, nak reverse balik umur kita yang lebih lama, yang lebih muda dulu. Jadi amalkan minuman yang tinggi antioksidan, ya. Sebab apa? Antioksidan dapat membantu menyihatkan organ dalaman, ya. Secara tak langsung kita akan lebih sihat, lebih ceria, lebih bertenaga, ya. Tak kurang juga, ya, kalau kita tengok, ya, dalam ni intipati seperti buah mulberry, ya. Buah mulberry ni adalah buah yang mempunyai kadar antioksidan yang paling tinggi sekali, dapat membantu, ya, mempunyai nilai perubatan yang sangat-sangat tinggi. Kalau di Mapuche, Amerika Selatan, mereka menganggap buah mulberry ni sebagai simbol kekuatan, kesihatan dan juga kecergasan tubuh badan, Su, ya. Yang mana seawal pengambilan, tak payah tunggu 2-3 hari, ya, badan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Dan kemudiannya dalam Platinum Drink ni ada shark cartilage, ya, yang mana shark cartilage ni dapat membantu, ya, mengurangkan kata orang tu masalah sendi, ya. Kadang-kadang yang kita naik lutut, naik tangga tu, Su, lutut kita dah mula lengoh, lesu. Tak kurang juga ramai bila dah berusia, kadang-kadang nak naik tangga tak boleh. Kadang-kadang solat pun terpaksa duduk, Su. Tak kurang juga ada yang berkerusi roda, bertongkat dan sebagainya sebabkan oleh masalah kesihatan. Sebab tu anda kena, ya, amalkan gaya hidup sihat, pemakanan seimbang, pilih makanan yang tinggi antioksidan. Saya ulang balik, tinggi antioksidan, ya. Jadi Platinum Drink ni ada uji kaji yang mana kita buat, ya, mempunyai kadar antioksidan yang tinggi, Su, dan juga dalam ni juga menggunakan rumusan buah acai berry, yang mana buah acai berry dapat membantu, ya, meneutralkan paras gula yang berlebihan dalam tubuh badan. Dan ingat juga, Syu, nak kongsikan dengan anda semua, yang mana Platinum Drink ni adalah formulasi minuman tanpa gula. Seawal pengambilan, insya-Allah, ya, badan anda akan rasa lebih cergas dan juga bertenaga. Harga Platinum Drink ni RM99, Syu, dekat toko-toko jamu. Insya-Allah kalau anda beli, anda juga akan dapat potongan diskaun yang lebih istimewa. Dan yang terakhir hari ni, Syu, ni saya bawa hari ni sebab apa? Kita ada stok yang berlebih hari ni dekat HQ, sebab bengkung ni jarang-jarang kita bawa. Ini dia bengkung perawan untuk wanita, yang mana kata orang tu yang mungkin nak berpantang, Syu. Bengkung ni sangat-sangat bagus. Sebab apa? Bengkung moden, anda tak perlu ikat-ikat, Syu. Kita guna strap je, sangat-sangat mesra pengguna. Harga dia RM65, menggunakan kain belacu. Sangat-sangat selesa seperti mana tertera kat kaca TV sekarang ni. Kejap lagi mungkin anda dapat lihat, ya, demonstrasi. Kita ada hantar juga video, ya, yang mana nak tunjuk kepada anda semua. Cara penggunaan sangat-sangat mudah. Strap tu perlu buka je, Syu. Macam ni, ya. Macam yang Syu mungkin boleh tolong pegang kat sana, Syu. Nampak tak? Kalau anda lihat, ya, kalau pakai kat pinggang, sepatutnya saya buat model ni tapi tak sempat. Nampak tak? Strap je untuk pakai, ya, buka, sangat-sangat mudah untuk dibuka, memudahkan pengguna nak ketandas. Jadi nak pakai daripada lilit je dekat pinggang anda, mungkin Syu boleh terpegang, lilit kat pinggang. Lepas tu kita terus strap je, Syu. Jadi memudahkan sangat anda. Ikut saiz lah ni, kan, ikut kalau semua jenis saiz boleh pakai, ikut saiz anda. Jadi sangat mudah, strap je dekat pinggang anda. Ikut bentuk badan. Harga bengkung ni RM65, sangat-sangat sesuai untuk anda yang nak berpantang. Tak kurang juga kalau waktu malam, Syu, mungkin kita nak lebih selesa, nak berbengkung pun boleh, dapatkan bengkung perawan harga RM25. Jadi, ya, produk biasa boleh dapati di seluruh toko-toko jamu yang berhampiran. Ingat, ya, kalau nak kesihatan yang lebih baik ataupun nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi hotline kami. Dan juga dengan pembelian produk Big Asia, kita juga turut sumbangkan kepada Yayasan Big Asia, Syu, untuk membangunkan rumah yang mana tertera di kaca TV. Anda juga boleh scan QR code untuk membuat sumbangan, ya, yang mana dengan setiap pembelian produk Big Asia, ya, kita juga turut salurkan. Dan bagi anda juga yang mungkin nak buat sumbangan, Syu, boleh scan, ya, QR code. Ini adalah yayasan yang berdaftar. Kita banyak bantu, ya, untuk membangunkan rumah, ya. Jadi secara ringkasnya, untuk kesihatan yang berganda, bagi anda yang nak dapatkan bentuk dan berat badan yang ideal, Syu, jangan lupa dapatkan Apple Fiber Big Asia, harga RM35 untuk berat badan yang lebih ideal. Orange Fiber ni untuk berat badan lebih 70 kg, harga dia RM38. Lepas tu minuman kesihatan yang tinggi antioksidan Platinum Drink RM99, dan juga bagi anda nak berbengkung, bengkung perawan RM65 sahaja. Dah sampai pun kita punya host yang kacak ni. Dia pun berminat tu. Okey, terima kasih, Datuk. Sama-sama, Syu. Bagi anda nak informasi berlanjut, boleh hubungi online kami 1800 88 3990. InsyaAllah pastikan Big Asia baru beli. Okey, terima kasih atas hari ini. Bersama
kami dan terima kasih kepada anda yang setia bersama kami sejak awal pagi tadi. Siaran Sabah Pagi Malaysia akan melaporkan tirai setakat ini dan kita ucapkan selamat menyambut bulan kemerdekaan yang sememangnya menantikan anda 31 Ogos nanti adalah kami berdua. Ya, kita akan bersama dengan anda di dataran Putrajaya nanti pada 31